Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau teks Jawi, kita muka surah 16. Bukan. Betul tak? Okey, 16 teks Jawi Hukum keluar daripada sembahyang dan takbiratul ihram semula. Mengikut qaul. Qaul ni adalah bahasa Arab. Kalau kita terjemah kepada bahasa kita, maksudnya pendapat, pandangan. Menurut qaul ataupun mengikut pendapat yang sahih, yang betul. Apabila dikata mengikut pandangan yang sahih, jadi bermakna masalah ni ada khilaf. Cuma pandangan yang kedua tidak sahih. Pandangan ni yang sahih. Mengikut qaul, pendapat yang sahih, jika seorang itu bertakbiratul ihram masuk sembahyang, kemudian ia diganggu waswah, lalu ia pun keluar daripada sembahyangnya itu dan bertakbiratul ihram ia semula, maka perbuatannya ini adalah haram hukumnya. Baik. Jadi katanya mengikut qaul ataupun pandangan yang sahih, itu kita hurah dah. Jika seseorang, tak kira lelaki ke perempuan ke, bertakbiratul ihram masuk sembahyang, kemudian ia diganggu waswah, lalu ia pun keluar daripada sembahyangnya itu dan bertakbiratul ihram ia semula, maka perbuatannya adalah haram hukumnya. Baik. Kita nak faham masalah ni kita kena hurah sikit. Kita kena hurah sikit baru kita faham masalah ni. Kita sembahyang ada dua. Yang pertamanya sembahyang fardu, yang keduanya sembahyang sunat. Kita dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Jadi Allah Ta'ala melarang kita membatalkan amalan. Okey, itu ayat dalam Al-Quran. Kita di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi." Orang yang melakukan puasa sunat, dia adalah ketua kepada dirinya. In syaa'a afsama wa in syaa'a aftar. Jika dia berkehendak, dia boleh meneruskan puasanya, dan jika dia berkehendak, dia boleh membatalkan puasanya. Baik, dalam bab puasa, kalau puasa sunat, kita masuk dalam puasa sunat, kita boleh untuk tidak meneruskan puasa dan boleh kita meneruskan puasa. Kerana puasa sunat, walaupun kita berpuasa, tetap hukum dia sunat. Okey, jelas kan? Sama juga dengan masalah sembahyang. Sembahyang sunat, sebelum daripada kita sembahyang, boleh kita nak sembahyang dan boleh kita tak nak sembahyang. Apabila kita sembahyang sekalipun, dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh kita membatalkan balik sembahyang tersebut. Cuma hukum dia makruh dah. Baik. Masalah yang ingin disampaikan oleh pengarang kita, pandangan yang sahih, yang betul, seorang bertakbiratul ihram masuk sembahyang, kemudian ia diganggu waswah, lalu ia pun keluar daripada sembahyangnya dan bertakbiratul ihram ia semula, maka perbuatan ini adalah haram hukumnya. Ni kita kena letak pada sembahyang fardu. Ni kena letak pada sembahyang fardu. Jadi Allahu Akbar. Sedap akak sekali lagi. Hak yang pertama sebenarnya masuk dalam sembahyang. Tiba-tiba dia membatalkan balik sembahyang fardu dia, maka hukum dia adalah haram. Tapi kalau sembahyang sunat lain. Sembahyang sunat kalau dia membatal, dia tidak haram. Dia hanya makruh sahaja. Makruh, melainkan kalau ada keuzuran, itu masalah lain. Baik. Bandingannya seperti orang yang membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, setelah ia mula berpuasa, ditempuh, maksudnya ditempuh, ditangguh pula pada waktu yang lain. Katakanlah dia ni kena bayar kafarah, mesti kena puasa 2 bulan berturut-turut. Banyaklah, mungkin kafarah zihar, mungkin kafarah kerana dia bersetubuh pada bulan Ramadan. Okey, adalah kafarah yang menyebabkan dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Baik, tiba-tiba dia mula dah puasa. Apabila dia masuk dah puasa, dia kena terus lah. Dah boleh biar buat bulan depan pula ada boleh dah. Sebab masuk dah. Ini melibatkan dia puasa fardu, berbeza dengan puasa sunat. Okey, ni puasa fardu tu bandingan dia. Katanya dan jika keluar dirinya daripada sembahyang dengan tanpa uzur dan bertakbiratul ihram pula kali yang kedua, maka jadilah sembahyang itu qada mengikut satu wajah
seperti mana yang dihikayatkannya oleh Syekh Al-Mutawalli dan gurunya Al-Qadhi. Okey, kita buat ni. Dikatakan kita hurah dulu, lepas tu kita baca. Mungkin lebih membantu untuk kita faham. Mengikut Imam Mutawalli. Begitu juga guru dia nama Qadhi Husain. Orang yang masuk sembahyang fardu Allahu Akbar. Okey, dia masuk sembahyang fardu Allahu Akbar, tiba-tiba dia membatalkan balik sembahyang fardu tersebut. Okey, wajib dia kena sembahyang semula lah. Wajib dia kena sembahyang semula sebab dia batal sembahyang saat ni kan. Hak yang dia sembahyang mula saat itu adakah dikira tunai ataupun dikira qada? Boleh faham kan soalan kan? Mengikut Imam Syekh Mutawalli dengan Qadhi Husain, sembahyang hak yang disembahyang semula dikira qada dah walaupun dalam waktu. Sebab dia apabila dia masuk hak tu hak tunai untuk dia. Apabila dia batal balik maka wajib dia kena buat, cuma nama dia qada. Tapi pandangan majoriti ulama tetap jatuh tunai, bukan qada. Cuma kita kata khilaf nama sahaja. Hak ni kata tunai, hak ni kata qada. Ni istilah dia khilaf lafzi, khilaf dalam menetapkan nama. Tapi sepakat mengatakan mesti kena buat semula. Cuma buat semula tu kira tunai ke kira qada, hak tu berlaku khilaf. Baik, dikatakan kata dia, dan jika keluar dirinya daripada sembahyang, ni masalah ya. Dan jika keluar dirinya daripada sembahyang tanpa uzur, tanpa sebarang uzur lah, saja berhenti sembahyang, saja berhenti, dan bertakbiratul ihram pula kali yang kedua, maka jadilah sembahyang itu qada mengikut satu wajah. Dia dalam biasa istilah kalau sebut kata wajah adalah pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Biasa begitu. Seperti mana yang dihikayatkan oleh Syekh Al-Mutawalli. Syekh Al-Mutawalli adalah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia dinama kunyah dia Abu Sa'ad bin Abu Sa'id ataupun Abu Sa'ad bin Abi Sa'id Abdul Rahman Al-Mutawalli. Dia wafat pada 478 Hijrah. Dan gurunya Qadhi Husain bin Muhammad, dia guru kepada ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i di zaman dia. Wafat pada tahun 462 Hijrah. Ini ulama-ulama besar belaka ni. Sehingga jika takbir ihramnya yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun tidak sah juga. Ini pandangan dia ni. Ini pandangan dia. Dan inilah pula pendapat yang dinaskan. Yang dinaskan maksudnya yang disebut secara jelas oleh beliau. Oleh siapa? Syekh Mutawalli dan gurunya Qadhi. Okey, habis itu. Cuma kata dia dan tersebut dalam kitab Asy-Syamil. Kita kalau teks Jawi ni dia tulis Asy-Syama'il, bukan Asy-Syama'il. Dalam kitab Asy-Syamil. Kitab Asy-Syamil ni nama dia Asy-Syamil fi Furu' Asy-Syafi'iyah li Ibn Sabbagh, karangan Imam Ibn Sabbagh, wafat pada tahun 477 Hijrah. Ni nama. Tadi kita kabur dah pada sesi yang pertama kita cerita dah. Kita akan jumpa nama-nama kitab hak yang pelik-pelik, hak yang hak yang disebut dalam kitab ni. Antaranya adalah kitab Asy-Syamil fi Furu' Asy-Syafi'iyah karangan Imam Ibn Sabbagh. Baik. Telah berkata dalam kitab tu dia kata, telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang masyhur lah. Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Dia katakan, jika bertakbir ihram seorang yang bermusafir dengan sembahyang, dia takbir ihram dan jahil ia bahawa harus baginya mengqasarkan, memendekkan sembahyang kerana bermusafir. Kemudian salam ia selepas 2 rakaat daripada sembahyangnya, maka sesungguhnya telah sengaja ia membatalkan sembahyangnya. Baik, jadi gini ceritanya. Cuma terjemahan di sini kalau bagi asatidah dia kena tanda. Terjemahan di sini tidak lengkap. Terjemahan di sini tidak lengkap. Nanti kita akan kabar bagaimana terjemahan lengkap. Baik, nanti kita akan kabar terjemahannya lengkap ataupun kita hurah dulu. Lepas tu nanti kita baca sekali lagi. Ni apa yang disebut oleh Imam Ibn Sabbagh dalam kitab Asy-Syamil fi Furu' Asy-Syafi'iyah. Imam Syafi'i kabar gini.
orang ni apabila dia bermusafir, pada asalnya orang bermusafir boleh sembahyang 4 buat 2. Tapi dia tidak tahu bahawa sembahyang 4 saat itu boleh buat 2. Tidak tahu. Jadi dia pun sembahyang Zuhur buat 4 rakaat. Tiba-tiba 2 rakaat dia bagi salam. 2 rakaat dia bagi salam. Maka apabila dia dengan sengaja bagi salam hanya setakat 2 rakaat, maka dia sengaja telah membatalkan sembahyang dia, kerana pada asalnya dia telah berniat untuk buat 4. Boleh faham kan? Jadi bermakna sembahyang dia batal. Okey, terjemahan yang tidak lengkap begini. Nanti kita baca sekali lagi ya. Jika bertakbiratul ihram seorang yang bermusafir dengan sembahyang dan jahil ia bahawa harus baginya mengqasarkan, memendekkan sembahyang kerana bermusafir, kemudian dia memberi salam selepas 2 rakaat daripada sembahyangnya. Baik. Okey, kemudian dia memberi salam. Okey, tengok kemudian daripada memberi salam, kita tengok terjemah asal. Dalam kitab Arab dia katakan ni, thumma sallama min rak'atain. Kemudian dia memberi salam daripada 2 rakaat. Ini terjemah asal. Wajaba alaihi qada'uha. Wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Sebab dia li'annahu 'aqadaha arba'an. Kerana dia telah meletakkan sembahyang tu 4 rakaat. Dia telah niat untuk buat 4. Fa idza sallama min rak'atain minha faqad qasada ifsadaha. Apabila dia telah memberi salam daripada 2 rakaat sedangkan asal dia niat 4, maka sesungguhnya dia telah berkehendak untuk merosakkan sembahyang itu. Sebab itulah wajib dia kena qada balik. Jadi kalau kita tengok kepada teks Arab, jadi terjemahan ini tidak lengkap. Faham kan? Ulang sekali lagi, ini khusus untuk para asatidzah, orang ustaz-ustaz yang nak mengajar, masalah ni penting. Sebab terjemahan sini tidak lengkap. Ambil baca sekali lagi. Jika bertakbiratul ihram seseorang yang bermusafir dengan sembahyang dan jahil ia bahawa harus baginya memendekkan sembahyang kerana bermusafir. Okey, start daripada kemudian salam ni. Okey, kita baca situ teks Arab kemudian memberi salam. Kita baca teks Arab gini. Thumma sallama min rak'atain. Kemudian dia memberi salam daripada 2 rakaat. Wajaba alaihi qada'uha. Begitu dalam teks Arab kata, wajib atas dia kena qada balik. Sebab dia li'annahu 'aqadaha arba'a. Kerana dia telah menetapkan sembahyang tu 4. Fa idza sallama min rak'atain minha faqad qasada ifsadaha. Apabila dia telah memberi salam di atas 2 rakaat, jadi seolah dia telah merosakkan sembahyang tersebut. Sebab tu wajib kena qada balik. Baik. Itu maksud dia. Okey, habis itu. Jadi terjemahan di sini tidak lengkap. Dan beliau berkata juga masalah ini. Jadi kalau kita hanya tengok kepada teks terjemahan ni, kita nak urang lagu mana? Kita nak urang lagu mana? Dan kalau kita urang pun dia akan lari daripada maksud asal. Dan beliau berkata juga masalah ini, jika bertakbir ihram seorang dan berniat ia padanya sembahyang tamam, atau bertakbir ihram semata-mata, tidak niat tamam, tidak niat qasar, kemudian membatal ia sembahyangnya itu, maka wajiblah atasnya mengqadanya dengan sembahyang tamam. Baik. Ni kita kena ingat kaedah. Contoh saya sekarang ni bermusafir. Hamba bermusafir. Hamba boleh sembahyang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tu qasar. Tiba-tiba hamba memilih untuk sembahyang tamam. Hamba tak mau sembahyang qasar. Hamba pun Allah sembahyang zuhur 4 rakaat, Allahu akbar. Tengah-tengah sembahyang zuhur, hamba membatalkan sembahyang tersebut. Maka mesti hamba kena sembahyang semula zuhur. Okey, soalannya, boleh tak hamba sembahyang zuhur secara qasar? Jawapannya tidak boleh dah. Kerana kita telah membuat secara tamam. Okey, boleh faham? Kita telah memilih untuk buat solat secara tamam. Tak boleh ubah niat macam mana? Tak boleh dah. Sebab sekarang ni gini. Sekarang ni apabila kita niat tamam, kita buat tamam, jadi mesti kita kena sudah dengan tamam. Tiba-tiba kita membatalkan sembahyang tersebut, lepas tu kita nak buat sembahyang buat lain, nak buat qasar, tak boleh dah. Jelas kan? Kita maksud dia. Ni apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Baik. Maka wajiblah atasnya mengqada sembahyangnya itu dengan tamam. Boleh faham sini? Boleh faham? Okey, kita baca sekali lagi. Jika bertakbir ihram seorang dan berniat ia padanya sembahyang tamam, atau bertakbir ihram semata-mata. Maksudnya semata-mata,
niat tamam pun tak, qasar pun tak. Sebab kita niat rakaat kita tidak wajib. Jadi apabila kita tidak niat tamam, tidak niat qasar, mesti kena buat tamam. Kalau kita nak buat qasar, mesti kena niat qasar. Syarat qasar mesti kena niat qasar. Kalau kita tidak niat qasar, mesti kita kena buat tamam. Baik. Kemudian membatal ia sembahyang itu. Okey, dia pun membatalkan. Dia tubik daripada sembahyang tersebut. Tak jadi nak pergi gulung rokok daun kejap. Tukar sembahyang dengan rokok daun. Maka wajiblah atasnya mengqada dengan sembahyang tamam. Tidak boleh buat qasar dah. Walaupun dia masih lagi dalam bermusafir. Alasan dia okey, alasan dia adalah kerana tiap-tiap ibadat yang wajib apabila masuk mengerjakannya dan wajib disempurnakannya, tidak boleh membatalnya. Dan dia sekiranya ia membatalkannya juga, maka wajiblah mengqadanya mengikut wajah yang sepatutnya sekadar mungkin. Baik. Hamba tulis pula, hamba tanda di terjemahan di sini juga tidak lengkap. Okey, hamba tengok hak yang lengkap bagaimana hak lengkap. Jadi apabila hamba kata tidak lengkap, hamba pun mari hak yang teks Arab. Dan hamba baca hak teks Arab. Tengok. Dia katakan ni sebab dia wajib kena qada secara tamam, dia kata ni wa inna ma kana kadzalika li'annahu qad lazimahu al-itmam bid-dukhul fiha. Sesungguhnya adalah seperti demikian itu wajib dia kena sembahyang dengan tamam kerana li'annahu qad lazimahu al-itmam bid-dukhul fiha. Kerana sesungguhnya telah wajib kepadanya melakukan secara tamam dengan sebab dia telah masuk ke dalam sembahyang secara tamam. Wa kullu ibadatin talzamuhu bid-dukhul fiha idza afsadaha lazimahu qada'uha 'ala al-wajhi alladhi lazimahu ma'al imkan. Setiap ibadat yang wajib kepada dia dengan sebab dia masuk dalam ibadat tersebut. Jadi apabila dia masuk buat tamam, wajib dia kena buat tamam. Setiap ibadat yang wajib dengan sebab dia buat dah, idza afsadaha, apabila dia merosakkan ibadat tersebut, lazimahu qada'uha, wajib dia kena qada' 'ala al-wajhi alladhi lazimahu, mengikut cara hak yang wajib atasnya. Ma'al imkan, serta mampulah. Kalau tak mampu, itu masalah lain. Ni teks Arab. Jadi terjemahan ni juga tidak lengkap. Jadi yang membuat kesimpulan sikit. Lepas tu kita akan sambung. Sekali lagi kita bermusafir. Apabila kita bermusafir, kita diberi rukhsah untuk qasar sembahyang. Okey, tapi dalam masa yang sama boleh kita buat sembahyang tersebut secara tamam. Okey, jelas. Apabila kita memilih untuk membuat tamam, aku sembahyang zuhur ni 4 rakaat, ataupun aku sembahyang fardu zuhur tanpa niat qasar, maka kena buat tamam. Apabila kita masuk dalam sembahyang, jadi apa yang diwajibkan kepada kita ketika itu? Buat tamam, bukan buat qasar. Jelas kan? Jadi telah diwajibkan sembahyang itu disempurnakan secara tamam. Tiba-tiba kita membatalkan. Apabila kita membatalkan, maka tidak boleh lagi kita buat qasar. Kerana setiap ibadat yang diwajibkan kepada kita menyempurnakan secara tamam, maka kalau kita merosakkannya, mesti kena sempurnakan secara tamam. Kita ingat kaedah. Baik. Okey, habis. Sama dengan qasar tak? Sama masalah qasar juga. Qasar kan ni? Untuk dia niat qasar, dia ikut imam tu sembahyang tamam. Jadi sampai rakaat ketiga, dia boleh tu kalau dia ikut, dia jadi tamam lah. Okey. Dia kalau sekiranya kita sembahyang qasar, imam sembahyang tamam, dia kaedah kita, orang sembahyang qasar, dia tidak boleh ikut imam sembahyang tamam. Walaupun satu juzuk tak boleh. Bukan hanya dah tu imam sembahyang 4 rakaat, kita buat 2 rakaat. Jadi tu imam baru rakaat ketiga kita niat mufaraqah, tak boleh. Satu. Yang keduanya tu imam buat 2 rakaat dah, tinggal lagi 2 rakaat kita ikut, juga tidak boleh. Kerana benda kalau contoh di tempat musafir tidak tahu kan. Kita tidak tahu tu imam sembahyang qasar atau sembahyang tamam. Baik. Jadi pada asalnya apabila kita tengok dia tu bermusafir, cuma kita tahu dia qasar sembahyang tamam, boleh kita ikut. Cuma kalau tu imam sembahyang tamam, maka batal qasar kita. Batal secara automatik qasar kita. Dia bukan batal sembahyang, batal qasar. Mesti kita kena buat secara tamam. Jelas itu InsyaAllah pada penghujung ni kita akan buka sesi soal jawab, insyaAllah. Cuma hak ni kita faham dah sekarang ni faham dah kan? Dan mungkin kita rasa jarang orang dengar masalah ni. Melainkan kalau orang yang betul-betul mendalami kitab ataupun bab qasar sembahyang. Bab qasar sembahyang kalau orang mendalami, dia akan jumpalah bab ni. Selesai. Cuma terjemahan ni tidak lengkap. Yang mana hak yang tidak lengkap para asatidz boleh tanda.
Lepas tu nanti rujuk balik kitab teks Arab. Sebab kita ni dalam majlis kita ramai asatidah. Ramai asatidah. Jadi hak yang berkata tidak lengkap tu kena tanda untuk rujuk balik. Baik. Sama seperti ibadat haji. Di ibadat haji sama. Ibadat haji dia tidak sama dengan sembahyang. Kita sembahyang ni apabila batal, nak teruskan dah kena berhenti. Tapi ibadat haji lain. Ibadat haji apabila batal mesti kena teruskan. Cuma wajib kena qada balik. Ibadat haji ke ibadat umrah kalau batal mesti kena sempurna. Kena buat juga. Tapi kena qada balik. Lepas tu adalah bayar denda dia. Baik. Katanya dan tidak lazim. Tidak lazim ni maksudnya tidak wajib atas orang yang mendapat Jumaat. Okey. Dia okey, kalau kita tengok kaedah saat ni, jadi dia akan kata mana? Akan timbul persoalan. Patut kita hurah dulu, patut kita baca lagi yang ingin disampaikan oleh dia. Kita kata orang ni dia sembahyang berjumaat sekali dengan imam. Allahu akbar, saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Okey, dia masuk dalam sembahyang Jumaat. Jadi bermakna wajib dia kena buat Jumaat. Okey, tiba-tiba dia membatalkan Jumaat tersebut. Okey, dia membatalkan. Nak berhenti sembahyang, jadi biar tu imam sembahyang seorang. Selesai tu imam sembahyang, adakah wajib lepas daripada tu dia kena sembahyang Jumaat juga kerana tadi dia masuk sembahyang Jumaat, ataupun mesti kena buat Zuhur? Dia tidak salah. Sebab kalau tengok kepada kaedah tadi, nampak macam kena buat Jumaat. Okey, jawapan dia kata bab Jumaat tak sama. Ini ayat bab Jumaat tak sama. Walaupun kita apabila kita masuk mengerjakan Jumaat mesti kena sudah Jumaat. Jadi apabila kita batal sembahyang Jumaat kita, dia tidak boleh kita nak buat Jumaat kalau orang selesai dah Jumaat. Kerana apa? Kerana Jumaat disyaratkan berjemaah. Dia ada syarat yang lain. Itu yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Dan tidak lazim. Lazim ni bahasa kitab. Bahasa kita tidak wajib. Tidak wajib atas orang yang mendapat Jumaat serta imamnya mengqadanya. Apabila batalnya Jumaatnya, dia buat seorang, dia batal seorang, dia Jumaat dia orang lain tak. Kerana Jumaat tidak boleh memperbuatnya selepas demikian. Tidak boleh nak buat Jumaat lepas daripada orang buat dah. Faham tak masalah? Sebab apabila dia cerita bab tadi, takut kita ni orang pandai, orang yang otak jauh fikir ni, bab sembahyang Jumaat sama jugalah. Jadi kalau aku sembahyang dah Jumaat, tiba-tiba aku batal, maka aku kena sudah dengan Jumaat juga walaupun orang selesai dah sembahyang. Semacam hak yang bab qasar tadi, bab Jumaat lain. Kerana bab Jumaat tidak boleh dilakukan setelah daripada selesai dah orang buat. Jadi tetap dia wajib dia kena sembahyang Zuhur. Baik. Okey, yang ke-15, mengulangi sembahyang dalam waktunya adakah disebut qada atau tunai? Okey, mengulangi sembahyang dalam waktu adakah disebut qada atau tunai? Atau ada ni tunailah. Syekh Abu Ishaq seorang ulama besar. Syekh Abu Ishaq adalah seorang ulama besar. Dia ni diberi gelaran sehingga kepada gelaran mujtahid. Abu Ishaq Asy-Syairazi, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi, nama dia Ibrahim bin Ali Asy-Syairazi, dia wafat pada tahun 476 Hijrah. Telah menjazamkan, telah memutus dalam kitab Al-Luma'. Kitab Al-Luma' ni kitab usul fiqh. Antara kitab usul fiqh yang tinggi nama dia kitab Luma' yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Dan syarahnya dibuat oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, syarah bagi Luma'. Dia sebutkan bahawa orang yang membatalkan sembahyang dalam waktunya tanpa uzur, kemudian sembahyang ia semula pada waktu itu juga, dan sembahyang adalah adat tunai. Okey, dia sembahyang dalam waktu Allahu Akbar, tiba-tiba 2 rakaat dia batal sembahyang dia. Okey, jelas kan? Sekarang ni kita kata tadi dia sembahyang Zuhur tadi. Sembahyang Zuhur dia batal sembahyang Zuhur. Dia sengaja dia batal. Dia batal, lepas tu dia pun kena sembahyang pula lah. Pas sembahyang kedua saat ni tu jatuh tunai ke qada? Kata Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, jatuh tunai, bukan jatuh qada, kerana dia masih lagi buat dalam waktu. Jatuh tunai bukan qada kerana dia masih lagi buat dalam waktu. Dan pendapat ini ialah pilihan Imamul Haramain. Imamul Haramain memilih pandangan ini. Siapa Imamul Haramain? Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, wafat pada tahun 478 Hijrah. Imamul Haramain tak serayak lah, orang yang cukup hebat. Begitu juga Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad
Abu Hamidin Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah, pada masalah orang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Jadi Imamul Haramain Al-Juwaini, begitu juga Imam Ghazali berpandangan kalau orang tu membatalkan sembahyang, sama ada keuzuran ke, tak ada keuzuran ke, lalu dia qada balik, lalu dibuat balik, kalau masih lagi dalam waktu dikirakan tunai. Baik. Dan pilihan Imam Ghazali pada masalah orang yang pici. Orang yang pici ni bahasa lama, sekarang ni makna kita bahasa baru sempit. Atasnya waktu sembahyang, dengan bahawa kuat sangkanya ia tak akan hidup sampai akhir waktunya, kemudian didapati ia hidup. Maksudnya tidak tepat sangkaannya itu, dan sembahyang itu dapat ia kerjakan dalam waktunya, maka sembahyang itu adalah qada di sisi dua qadi. Yang pertamanya di sisi dua qadi, dan di sisi Al-Hujjah iaitu Imam Al-Ghazali adalah ia tunai. Okey, cerita dia gini. Kita kena hurah dulu baru kita faham. Ni benda yang payah belaka. Sebab benda ni mungkin kita tidak melihat kepada perbincangan di kalangan ulama. Okey, apa yang ini disampaikan oleh pengarang kita begini. Katakanlah orang tu dalam waktu zuhur. Dalam waktu zuhur, dia sangkaan kuat dia akan mati pada pukul 3. Ni contoh. Sangkaan kuat dia akan mati dalam pukul 3. Maka daripada segi hukum, haram dia melewatkan sembahyang zuhur lebih daripada pukul 3. Walaupun lepas daripada pukul 3 masih lagi waktu dia. Kerana mengikut sangkaan dia, lepas daripada pukul 3 dia tak ada dah. Dia kaedah kita, sembahyang yang waktu dia luas, boleh kita sembahyang pada awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Tapi dengan kosak kita nak sembahyang dan boleh kita sembahyang. Jadi apabila masuk waktu zuhur, kalau kita tak mau sembahyang awal, kita boleh sembahyang tengah. Tapi kadang ada kosak, aku nak sembahyang kat gigi, aku nak sembahyang kat gigi. Orang ni, katakanlah masuk waktu zuhur, dia kuat sangkaan pukul 3 dia akan mati. Maka tidak boleh dia niat aku nak sembahyang lepas pukul 3. Sebab dia, sebab menyebabkan dia akan tinggal sembahyang. Kerana mengikut sangkaan dia lepas pukul 3 dia mati. Okey, jelas? Jelas tu Tiba-tiba dia buat gitu juga. Dia buat gitu juga, dapat kena sembahyang lepas pukul 3. Tapi sangkaan dia lepas pukul 3 dah hidup dah. Sangkaan ni mungkin sangkaan tu meleset, mungkin tidak. Kita dituntut buat ibadat mengikut sangkaan kita. Lepas daripada pukul 3 masih hidup lagi. Okey, tetap wajib dia kena sembahyang. Soalannya lepas dia sembahyang, dia sembahyang lepas daripada pukul 3 saat itu dalam waktu zuhur, adakah dikira tunai ataupun dikira qada? Sini. Ini nak cerita. Menurut pandangan majoriti ulama mengatakan bahawa jatuh tunai. Kerana melihat kepada sembahyang itu dilaksanakan dalam waktu dia. Okey, jelas. Tapi mengikut dua qadi. Dua qadi ni, dia kata mana sembahyang itu jatuh qada, bukan tunai. Kerana dia telah sembahyang di luar waktu yang mengikut sangkaan dia. Jadi pelik sikit pandangan qadi. Oleh kerana dia menyangka lepas pukul 3 dia akan mati, maka waktu sembahyang bagi dia hanya sebelum pukul 3 saja. Tiba-tiba dia sembahyang juga lepas pukul 3 baru sembahyang, kerana sangkaan dia meleset, maka sembahyang itu jatuh qada, bukan jatuh tunai. Tapi ini bukan pandangan muktamad. Cuma kita didedahkan kepada pandangan yang belum pernah kita dengar sebelum daripada ni. Okey, kita didedahkan kepada pandangan yang belum kita dengar sebelum daripada ni. Alasan dua qadi ini, Amba dah sebut nama qadi yang disebut di sini. Dalam kalau kita dia pada asal teks Arab dia kata dua qadi sahaja. Tapi dia buat dalam lingkungan. Yang pertama dia kata Imam Mawardi, yang keduanya Imam Ar-Ruyani. Tapi Amba tak sebut Imam Mawardi dan Imam Ar-Ruyani. Kerana dia nanti Amba sebut pada ni. Amba tidak bersetuju dengan dua qadi di sini merujuk kepada dua orang tersebut. Dan Amba akan sebut alasan dia. Ini panggil kita buat pembetulan lah. Ini penting dalam pengajian. Okey. Jadi sekarang ni mengikut dua qadi ni dikata sebab dia jatuh qada kerana apabila awak sangka lepas daripada pukul 3 awak dah hidup, jadi waktu zuhur awak sampai pukul 3 je. Sampai pukul 3 saja. Lepas daripada tu bukan dah waktu zuhur bagi awak. Andai kata sangkaan awak meleset, maka bermakna awak telah mengeluarkan sembahyang zuhur di luar daripada sangkaan awak. Maka sebab itulah dikirakan sebagai qada. Tetapi ni bukan pandangan muktamad. Cuma kita didedahkan kepada pandangan tersebut.
Pandangan mu'tamad, pandangan yang pertama, masih lagi dikirakan tunai kerana masih lagi dalam kira waktu dia. Cuma dua keadaan itu semuanya kalau dia sengaja melewatkan sembahyang lebih daripada pukul 3 dikirakan berdosa. Okey, jelas kan? Okey. Dua qadi ini, siapa yang dimaksud dengan dua qadi ini? Kalau kita tengok di sini, dia kata apabila diitlaqkan dua qadi dalam ilmu fiqh Syafi'i, maka dikehendaki dua qadi itu, pertama Abul Mahasin Abdul Wahid bin Ismail Ar-Ruyani, wafat pada tahun 502 Hijrah. Kedua Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, wafat pada tahun 450 Hijrah. Ya gitulah kalau kita buka dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, kalau sebut kata dua qadi, maka merujuk kepada dua orang ni, Imam Mawardi dengan Imam Ar-Ruyani. Okey, tapi di sini bukan maksud dua orang ni. Sebab dia, okey, amba buat mari teks daripada kitab lain. Amba buat mari teks daripada kitab lain. Lepas tu dalam teks kitab lain, dia tidak kata Hujjatul Islam Al-Ghazali, tapi dia kata jumhur. Okey. Teks kitab lain, amba buat mari kitab syarah bagi kitab syarah kitab mana dia mari ni? Tak silap ingat, amba dah tanda nama kitab. Tak silap ingat kitab Syarah Mahalli di atas kitab Luma'. Syarah Mahalli di atas kitab Luma'. Tak silap ingatlah. Baik, amba cek kejap. Okey, tak apa. Kitab mana nanti amba cek balik. Amba dah ingat tulis nama kitab. Tengok hak yang disebut dalam kitab ni. Dia kata ni, rasanya Syarah Mahalli dah, Syarah Imam Mahalli. Wa man akhara al-wajib al-madhkur. Sesiapa yang melewatkan kewajipan yang tersebut, bi allam yashtaghil bihi awal al-waqti mathalan, dengan sekira-kira dia tidak melakukan perkara tersebut sembahyang fardu pada awal waktu. Ma'a dhannil maut aqiba ma yas'uhu minhu mathalan, serta sangkaan dia akan mati setelah daripada tempoh tertentu. Maka ketika itu asa, dia telah melakukan dosa. Li dhannihi fawat al-wajibi bitakhir, kerana sangkaannya akan luput perkara yang wajib dengan sebab dia melewatkan lebih daripada sangkaan waktu hak yang dia akan mati. Baik, katanya faman asha, sesiapa yang hidup, wa fa'alahu fil waqti, patut dia buat dalam waktu. Dia ingat mati pada pukul 3, tiba-tiba dia hidup lagi. Lepas itu dibuat sembahyang zuhur. Fal jumhuru qalu fi'luhu ada. Majoriti ulama mengatakan perbuatannya adalah tunai. Li'annahu fil waqtil muqaddari lahu syar'an, kerana dia melakukan sembahyang tersebut dalam waktu yang ditetapkan baginya pada syarak. Okey, lepas tu dikatakan ni, wa qala al-qadiyan, telah berkata oleh dua orang qadi. Siapa dua orang qadi? Abu Bakrinil Baqillani minal mutakallimin wal Husain minal fuqaha. Ni disebut dalam kitab Syarah Al-Mahalli 'ala al-Luma'. Baik. Jadi yang dimaksud dengan dua qadi sini adalah Abu Bakar Al-Baqillani dan Qadi Husain daripada ulama fiqh. Baik. Dikatakan fi'luhu qada, perbuatannya qada. Sebab dia li'annahu ba'da al-waqti alladhi tadayyaqa 'alayhi bi dhannihi wa in bana khata'uhu. Kerana dia melakukan selepas daripada waktu yang sempit atasnya dengan sangkaannya. Sangkaannya dah dang dah. Sampai sini je, tapi dia buat lepas daripada tu. Walaupun nyata tersalahnya. Imam Abu Bakar Al-Baqillani dia wafat pada tahun 403 Hijrah. Baik. Jadi hamba sebenarnya hak yang hamba cari, hamba tulis ni bukanlah kata ada kitab-kitab mana tulis, bukan. Bukan ada kitab mana tulis. Tapi hamba kagum dengan perkataan beberapa orang hak yang menterjemahkan Imam Ibnul Imad. Imam Ibnul Imad adalah kathirul ittila'. Banyak tengok kitab. Jadi hamba pun dalam setiap kalimah, dalam setiap baris dalam buku ni, hamba buka kitab-kitab lain. Bukan hamba tengok satu kitab. Berpuluh-puluh kitab hamba buka. Jadi maka akhirnya jumpa benda-benda hak yang hamba sebut saat ni. Jadi pada peringkat awal memang hamba pun setuju dah dengan hak yang dia kata Imam Ar-Ruyani dengan Imam Al-Mawardi yang disebut dengan dua qadi. Tapi setelah daripada kita buka kitab lain, rupanya kitab lain tak sebut begitu. Jadi dia sebut lain. Dan hak yang antara hak yang sebutnya adalah Imam Mahalli. Imam Mahalli di antara ulama muhaqqiq. Jadi apa hak yang dia sebut adalah penuh dengan teliti. Baik.
Jadi yang dimaksud dengan qadhi di sini adalah yang pertamanya Abu Bakar Al-Baqillani daripada ulama usuluddin, yang keduanya adalah Qadhi Husain daripada ulama fiqh. Baik. Seterusnya, habis itu kita masuk dalam perbincangan baru, haram membatalkan sembahyang dengan sebab waswah. Okey, kebanyakan orang waswah apabila bertakbiratul ihram, ia diganggu dengan waswah tentang kesahihannya. Allahu akbar, dak sedap, dak sah ke kan? Maka dengan sebab demikian keluarlah ia daripada sembahyangnya dengan memberi salam. Ada pula gitu. Allahu akbar, rasa dak sedap. Assalamualaikum. Allahu akbar, rasa dak sedap. Assalamualaikum. Dia buat gitu. Hak tadi pakai keluar gitu je. Hak ni dia keluar dengan bagi salam pula. Baik. Kemudian bertakbir ihram ia pula kali yang kedua. Maka katanya, maka berdosa ia hukumnya setiap kali ia mengulangi takbir ihramnya. Dosa. Kerana sembahyang yang pertama itu tidak sah. Maka tidaklah perlu bagi keluar daripadanya itu dengan memberi salam. Dan mengerjakan dengan ibadat fasid pada bukan tempatnya adalah haram hukumnya. Dan jika sekiranya sembahyangnya itu sah, maka haram atasnya memutuskannya. Baik. Cerita lagi dia lagu mana? Okey, tengok dia kata mana. Orang ni dia waswah. Allahu akbar, rasa dak sah Dia pun assalamualaikum. Perbuatan tu dosa, tak boleh. Haram. Lepas tu dia pun akad pula takbiratul ihram kali kedua kan? Haram. Haram sama ada yang pertama, takbir yang pertama sah ataupun tidak haram. Okey, kalau takbir yang pertama tidak sah, haram sebab dia bagi salam. Jadi sekarang ni takbir tak sah. Dia bagi salam tu maksud dia, bagi salam tu adalah buat satu rukun daripada rukun sembahyang. Dalam keadaan sembahyang dia tidak sah. Jadi dia telah melakukan perkara yang tidak betul dalam sembahyang dia. Dalam dia sebenarnya tidak sembahyang. Kita nak faham gini, kita buat contoh lain ya. Kita sekarang ni kalau kita tahiyat, lepas tu kita pun assalamualaikum warahmatullahi, kita bagi salam yang pertama. Tiba-tiba kita terkentut. Apabila ketuk, dia tidak boleh lagi kita bagi salam yang kedua, kerana kita tidak ada wuduk dah. Sembahyang kita sah. Sebab di antara syarat sah sembahyang mesti kena ada wuduk. Jadi apabila kita bagi salam yang pertama, keluar dah kita daripada sembahyang. Tinggal lagi sunat salam yang kedua. Tapi tiba-tiba kita ketuk sebelum daripada salam yang kedua, maka tidak boleh lagi kita bagi salam yang kedua. Kerana kalau kita bagi juga bermakna kita akan membuat salam dalam keadaan kita berhadaf. Okey, jelas kan? Okey, sama juga dengan masalah ni. Dia Allahu Akbar. Okey, katakanlah dia mari tak sedap. Dah sah. Lepas tu dia bagi salam. Perbuatan bagi salam dia dua. Yang pertama, kalau sekiranya takbir itu memang tak sah betul, maka dia memberi salam saat itu dosa. Kerana dia memberi salam sedangkan dia tidak sembahyang. Okey, boleh faham kan? Satu. Kalau sembahyang dia sah. Okey, kalau sembahyang dia sah, maka perbuatan akad takbir pula sekali lagi menyebabkan ataupun bukan akad takbir, dia bagi salam saat ni itu menyebabkan dosa juga kerana sengaja dia membatalkan sembahyang. Tapi masalah ni merujuk kepada sembahyang fardu sebagaimana yang kita bincang tadi. Okey, gitu. Okey, kita baca sekali lagi ya. Kebanyakan orang waswah apabila bertakbir ihram, ia diganggu dengan waswah tentang kesahihannya. Maka dengan sebab demikian keluarlah ia daripada sembahyang dengan memberi salam. Kemudian bertakbir ihram ia pula kali yang kedua, maka berdosa ia hukumnya setiap kali ia mengulangi takbir ihramnya. Kerana sembahyang yang pertama itu jika tidak sah. Ni terjemahan ni perlu diperbetulkan juga betul sebab dia asal gini, li'anna as-salatal ula illam takun in'aqadat fala hajata ila al-khuruj minha bitaslim wal ityanu bil ibadati al-fasidati fi ghairi mawdi'iha haramun. Itu hak asal. Jadi terjemahan ni tidak lengkap, perlu diperbetulkan. Okey, kita perbetulkan terjemahan dulu. Ambil start daripada kerana sembahyang yang pertama itu, li'anna as-salatal ula, kerana sembahyang yang pertama illam takun in'aqadat, kalau tidak jadi sebab takbiratul ihram tak sah, fala hajata ila al-khuruj minha bitaslim, maka tidak perlu kita keluar daripada sembahyang yang pertama dengan bagi salam. Tak perlu keluar sebab sembahyang itu tak sah. Wal ityanu bil ibadati al-fasidati fi ghairi mawdi'iha haram. Mendatangkan ibadat yang gosok pada bukan tempatnya adalah haram. Baik, jadi dia memberi salam sedangkan dia bukan dalam sembahyang, maka itu dikirakan mendatangkan dengan ibadat yang gosok pada bukan tempatnya, maka hukumnya adalah haram. Baik, satu.
Lepas tu sambungan dia, dan jika sekiranya sembahyang itu sah, maka haram atasnya memutuskannya. Tak bolehlah dia nak memutuskan sembahyang tersebut. Tapi kalau sekiranya sembahyang fardu lah, sebagaimana yang kita cerita sembahyang sunat tadi, tak ada masalah lah. Kita cerita dah sebelum ni. Okey, berhenti situ. Kata dia bersalahang bagi Imam Al-Haramain dan Imam Ghazali. Bersalahang ni maksudnya berbeza pandangan Imamul Haramain dan Imam Ghazali. Maka dua-duanya berpendapat harus memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas lagi. Baik. Jadi Imamul Haramain Al-Juwaini, pandangan di dalam bab ni pelik sikit. Dia kata mana, kalau kita masuk dalam sembahyang fardu, Allahu Akbar, kita masuk dalam sembahyang fardu, kalau waktu masih lagi panjang, boleh kita berhenti. Kita tak apa berhenti nak sembahyang kat gigi, boleh. Tak haram. Tadi kita katakan apabila kita masuk sembahyang fardu tak boleh kita berhenti. Sembahyang sunat tak apa. Imamul Haramain dia kata kalaulah sembahyang fardu itu waktu dia luas, maka boleh kita berhenti. Sebab dia melihat mana, sebelum kita masuk dalam sembahyang fardu, kita nak buat sekarang pun tak apa, nak buat kat gigi pun tak apa. Boleh pilih. Begitu juga apabila kita masuk, kaedah sama juga digunakan. Kita nak berhenti pun tak apa, nak teruskan pun tak apa. Itu mengikut pandangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Baik. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab wasit, dalam kitab wasit, dia menuru ataupun mengikut pandangan Imamul Haramain. Di Imam Ghazali ada kitab wasit, ada kitab basit. Dalam kitab wasit, Imam Ghazali dia menuru pandangan Imamul Haramain, yang mana dia berpandangan bahawasanya kalau masuk sembahyang fardu dan waktu masih luas, boleh kita berhenti. Baik. Tetapi Imam Ghazali dalam kitab basit berpandangan lain. Imam Ghazali dalam kitab basit, dia kata tak boleh sembahyang fardu, tidak boleh diputuskan. Dan masalah ni disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Panjang, hamba tu dipanjang bab ni. Sebab hamba tengok dalam kitab Majmu', Imam Nawawi bincang panjang ni pandangan Imamul Haramain dan pandangan Imam Ghazali. Dan Imamul Haramain dalam kitab Majmu', Imam Nawawi kata ni, Imamul Haramain telah mengakui bahawa pandangan dia ni adalah menyalahi pandangan yang disepakati oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i, tapi Imamul Haramain ijtihad dia menyalahi pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab itulah pandangan yang mengatakan boleh berhenti sembahyang fardu, yang diutarakan oleh Imamul Haramain adalah pandangan yang cukup lemah, tidak boleh dipakai. Tapi dia datangkan di sini, dia dedahkan kepada kita pandangan-pandangan ini. Baik. Tu di antara benda yang perlu kita kena sebut. Katanya lagi, dan pendapat ini wajib dikhususkan, wajib ditentukan lain daripada sembahyang Jumaat. Ni pendapat ni kata boleh berhenti sembahyang fardu ni lain daripada sembahyang Jumaat lah. Adapun sembahyang Jumaat, maka keluar daripadanya haram hukumnya dengan setiap hal, setiap keadaan. Tak boleh sebab sembahyang Jumaat mesti kita buat secara berjemaah, kerana wajib berjemaah padanya sembahyang Jumaat. Okey, habis. Berarti situ. Dan mengikut kaul ni pandangan yang asah, yang lebih kuat. Jika bertakbir ihram seorang dengan sembahyang, kemudian ia memutuskannya, membatalkannya, jadilah ia fasik dan makruh bagi seorang sembahyang di belakangnya. Okey, kita ada kaedah. Kita tu imam, jangan tu imam fasik. Kalau tu imam fasik, makruh kita jadi makmum dia. Okey, gada tu imam fasik, tu imam duduk ngerek anak dara orang semua. Contoh. Contoh, nak pergi dating dang. Hamba tugas kerja apa pakai motor. Tengok siapa atas belakang tu. Tu imam kita awek saya tu. Contoh. Okey, itu fasik. Tu imam fasik, pakai luar pendek, fasik. Okey, itu sebagai contoh. Tu imam fasik, sah kita ikut tapi makruh. Makruh kita ikut tu imam yang fasik. Andai kata benda tu dilakukan oleh imam sembahyang fardu, tiba-tiba dia membatalkan tanpa sebarang keuzuran. Lepas tu sembahyang pula batal, maka dia telah melakukan perkara yang salah, dosa. Maka tu imam ketika tu fasik, makruh kita ikut. Tak payah ikut cuik-cuik kita sembahyang suku main dia tu imam fasik tu maksud dia. Baik, kata dia pendapat yang asah jika bertakbir ihram seorang dengan sembahyang, kemudian ia memutuskan, jadilah ia fasik dan makruh bagi seorang sembahyang di belakang, maksudnya berimamkannya. Baik. 17. Tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Okey, takbiratul ihram serentak dengan imam boleh ke tak? Tak boleh.
Kerana Nabi SAW dalam hadis yang mula-mula kita ni kata Rasulullah, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya kita ikut. Fa idza kabbara fakabbiru. Bila tu imam kat takbir, barulah mu kena kat takbir. Katanya apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut kaul yang sahih, mengikut pandangan yang betul. Sembahyang makmum tidak sah. Sembahyang imam sah, kita makmum tak sah. Jadi kita sama. Untuk imam A kita A, Allahu Akbar sama kita dengan imam, maka tak sah. Dia makmum ni kena ingat, dia mesti kena kat takbiratul ihram setelah daripada imam masuk dalam sembahyang. Imam masuk dalam sembahyang selepas daripada sampai kepada perkataan bar. Sebab kalau tu imam tak masuk lagi dalam sembahyang, kita kat takbiratul ihram dah, ikut dia, jadi kita mengikut orang yang dok sembahyang. Sebab tu tak sah sembahyang kita. Sebab tu imam sebelum sampai bar, dia dah masuk lagi dalam sembahyang. Tiba-tiba kita ikut dah. Jadi bermakna kita ikut orang dok sembahyang. Orang yang ikut orang dok sembahyang, mana sah sembahyang dia. Baik. Cuma gini lagi, hak tak sah ni andai kata dia niat mengikut imam dalam takbiratul ihram. Kalau dia tidak niat mengikut imam dalam takbiratul ihram, lepas tu baru niat mengikut imam, maka tu tak ada masalah. Okey, gini contoh. Makmum ni mari masjid, Tok Imam tak ada. Tok Bilal pun tak ada. Sebab malam tadi Piala Dunia. Tok Imam dengan Tok Bilal memang kaki bodas. Subuh lewat, nengung makmum seorang ni, alah padang lah kata. Tok Imam tak sapa, Tok Bilal tak sapa lagi pukul apa 6.30 Lepas tu dia pun semayang dulu, Allahu Akbar. Okey, makmum semayang dulu seorang ni, masa seorang dah, tak ada orang dah nak bayang siapa. Allahu Akbar. Tiba-tiba cepat-cepat Tok Imam sapa. Dengar Tok Bilal, rendang pula. Pergi ambil Tok Bilal dulu. Sebab tengok bola pun sekali, mari tegah pun sekali lah. Baik. Jadi Tok Bilal pakai bang dah, malu kau orang bang. Jadi pakai komat lalu. Tetap semayang Jumaat juga. Jadi dia pun komat, Tok Imam duduk depan. Okey, tadi hak masa seorang saat ni tu, dia boleh niat untuk mengikut imam walaupun dia kat takbiratul ihram dah. Okey, kaedah dia begitu. Jadi tengah semayang boleh. Dah jauh tak ada masalah. Dia boleh jalan kan. Tapi adalah kaedah-kaedah jalan. 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Apatah lagi kalau dia semayang memang betul pada sah makmum dah. Jadi sekarang ni dia takbiratul ihram sebelum daripada imam. Tu imam lepas daripada dia. Tapi sah masalah ni kerana masa akad takbiratul ihram dia belum lagi niat mengikut imam. Dan jika terdahulunya dengan takbir imamnya, tidak sah semayangnya dengan tidak ada khilaf. Dia bahan dah. Lepas tu dia pun niat lalu dah dalam takbiratul ihram ikut imam. Dah tu imam waswah. Makmum nengung tu imam Allah. Makmum jadi gerang. Aku akad dulu takbir, tinggal Allahu Akbar. Hati niat ikut imam, tak sah. Kerana dia niat ikut orang yang ada semayang ni. Baik. Ini tak ada khilaf. Kerana sabda Nabi SAW, idza kabbara fakabbiru. Artinya apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu turut bertakbir. Hadis ni lepas dah. Kita cerita siapa yang meriwayatkannya. Lepas dah hadis ni. Berapa kali dah sebelum ni. Jadi kesimpulan, dalam bab takbiratul ihram kita ada 3. Yang pertama, kita sebagai makmum bertakbiratul ihram selepas daripada takbiratul ihram imam. Yang kedua, kita sama dengan tu imam. Yang ketiganya, kita dahulu daripada tu imam. Baik. Apa yang dituntut? Kita takbiratul ihram selepas daripada takbiratul ihram imam. Ni apa yang dituntut. Kalau sama, kalau kita takbir sebelum daripadanya, kita bagi pada 2. Yang pertama, kalau niat dah mengikut imam dalam takbiratul ihram, maka tak sah semayang. Kalau tak niat lagi mengikut imam dalam takbiratul ihram, maka sah. Maka tidak menjadi masalah. Tapi perbuatan tu meluputkan fadilat berjemaah. Cuma tidaklah merosakkan sembahyang. Okey, seterusnya, makruh makmum rakaat atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Saat ni kalau bab takbiratul ihram selesai dah. Bab rukun lain, rakaat, sujud. Apa yang dituntut, sama ya, kita buat kesimpulan dulu. Apa yang dituntut, kita kena rakaat lepas daripada imam. Tu imam rakaat, kita rakaat. Tu imam iktidah, kita iktidah. Kalau kita buat sebelum daripada tu imam dak rakaat, kita rakaat dah. Tu imam lambat sangat tu imam. Tu imam anjur. Tu imam tua dah. Anjur baca anjur. Tambah dah tumbah. Allah baca kuliah pun tambah dah tumbah. Kuliah ayu. Tambah dah tumbah. Makmum. Jadi makmum jadi panahuan ni lapar perut kali. Makmum saat ni. Rokok dulu. Tak imam rokok lagi. Okey, perbuatan tersebut adalah haram. Tapi ia tidak membatalkan sembahyang kerana satu rukun baru. Baik. Satu rukun tak batal lagi. Tapi haram. Okey, berapa dah 2? Yang ketiganya sama.
Sama di antara imam dengan makmum. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Hukum dia makruh. Kalau sama makruh. Kalau dulu haram. Hak yang dituntut adalah lepas daripada imam buat. Baik. Katanya apabila makmum serentak mengerjakan rakaat atau sujud atau lain daripada keduanya. Dari rukun-rukun fi'li lah, selain daripada kedua rakaat dan sujud ni, rukun-rukun fi'li lain lah. Rukun fi'li ni rukun perbuatan. Kita dalam sembahyang ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Okey. Dengan imam tidaklah batal sembahyangnya, hanya makruh jua perbuatan itu. Makruh je sebab kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raka'a farka'u." Artinya apabila imam rakaat maka hendaklah kamu rakaat. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang, tidaklah hasil bagi makmum fadilat berjemaah. Sebab dia melakukan perkara yang makruh, menggugurkan kelebihan berjemaah itu sendiri. Seperti mana berkata Imam Rafi'i. Imam Rafi'i seorang ulama besar. Dia Imam Rafi'i ni dia adalah muhaddis. Dia seorang ulama hadis. Imam Rafi'i. Kita sedengar sebelum ni Imam Nawawi, ulama hadis. Sebenarnya Imam Rafi'i juga ulama hadis. Dia ada karang beberapa kitab hadis. Dan dia adalah ulama usuli, ulama usul fiqh. Lepas tu ulama fiqh, ulama mu'arrikh. Dia ni adalah pakar sejarah. Imam Ar-Rafi'i. Nama dia Muhammad bin Abdul Karim Ar-Rafi'i. Dia wafat pada tahun 623 Hijrah. Dan Imam Ibn Rif'ah. Imam Ibn Rif'ah, nama dia Ahmad bin Muhammad, wafat pada tahun 710 Hijrah dalam kitab Kifayatun Nabi. Ni disebut oleh Imam Ibn Rif'ah dalam kitab Kifayatun Nabi. Dia kata tidak hasil baginya fadilat berjemaah, seperti mana berkata Imam Rafi'i dan Imam Ibn Rif'ah, kerana ia menyalahi imam. Kerana ada perbuatan menyalahi imam. Ia tak sama dengan tu imam, maka sebab itulah hukum dia adalah meluputkan fadilat berjemaah. Dan qiyam atas yang tersebut jika sama makmum dengan imam masa qiyam, sama bangun qiyam, tidaklah hasil fadilat berjemaah kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurangnya tumi makmum terbelakang sedikit daripada tumi imam. Dan pada tempat ni hamba tulis di sini banyak tidak ada terjemahan daripada teks asal. Bukan sikit, bukan sebagi, bukan dua bagi, banyak sini. Jadi kalau orang yang nak mengajar tu, dia kena tengok balik teks asal. Daripada kitab ni banyak, tak ada sini. Baik. Seterusnya yang ke-19, hukum makmum salang serentak dengan imam. Salang. Bagi salang serentak dengan tu imam. Apa yang dituntut, tu imam bagi salang, baru kita bagi salang. Tu imam bagi salang, baru kita bagi salang. Lepas tu kita kena sebut juga kita kalau tu imam bagi salang, lepas tu baru kita bagi salang. Soalannya, tu imam bagi salang yang pertama ke salang yang kedua baru kita bagi salang? Boleh faham soalan ni kan? Baik. Sebenarnya ulama fiqh sepakat mengatakan apabila tu imam bagi salang yang pertama, boleh dah makmum untuk bagi salang. Sepakat. Hal ni tak ada khilaf. Apabila tu imam bagi salang pertama, boleh dah makmum bagi salang. Cuma tempat khilafnya di kalangan ulama, mana lebih afdal, makmum bagi salang selepas daripada salang pertama imam ke selepas salang kedua imam? Ni berlaku khilaf. Menurut pandangan majoriti ulama, lebih afdal makmum memberi salang selepas daripada dua salang imam, bukan salang pertama imam. Dan benda ni yang bertulis panjang lebar. Kerana dia bertulis panjang lebar, kerana ada satu video daripada seorang ustaz selebriti mengatakan bahawanya salah orang memberi salang selepas daripada dua salang imam. Baik, sebenarnya hak yang dia kata salah tu adalah salah. Sebenarnya itu bukan, tak salah pun. Dan kebanyakan ulama mengatakan lebih afdal memberi salam selepas dua salang imam, bukan selepas daripada salang pertama imam. Dan hamba buat penulisan yang panjang masalah ni. Hamba baca sikit penulisan hamba hamba buka sekejap. Sekejap je. Sebab mungkin ada orang pun pernah dengar video ni sebelum daripada ni, yang kata salah memberi salam selepas daripada salam yang kedua imam. Okey, ni soalan dia. Ustaz, ada seorang ustaz yang biasa masuk TV jugalah dalam satu kuliah menyebut lebih kurang macam ni. Rupa-rupanya di pantai timur ni banyak masjid-masjid yang saya pergi bila dia orang sembahyang, bila bagi salam, bila imam selesai salam yang kedua. Kebanyakan bila imam bagi salam kedua baru makmum bagi salam. Saya rasa mesti ada ustaz mengajar macam tu. Tapi sebenarnya bila makmum kena bagi salam? Selesai salam pertama imam,
Yang rukun itu salam pertama, salam yang kedua bukan rukun dah. Tunggu apa lagi, habis salam pertama kita pun bagilah salam. Orang Patah Timur sana adalah ustaz-ustaz yang mengajar kok makmum janganlah bagi salam mereka setelah salam yang kedua imam. Susah dia kata. Okey, ni adalah ungkapan dalam video tersebut. Baik. Lepas tu persoalannya ustaz, ni orang tanya apa? Adakah dikirakan kesalahan makmum bagi salam setelah imam bagi salam yang kedua? Saya harap ustaz dapat bagi pencerahan berserta dengan dalil. Ni orang minta apa bagi pencerahan. Amba betul panjang. Cuma mengambil pandangan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kata Imam Nawawi, ni amba baca terjemahan saja. Amba tulis Arab sekali terjemah. Saya kira bagi makmum memberi salam setelah salam imam. Berkata Imam Baghawi, disunatkan bagi makmum tidak memulakan salam sehingga imam selesai melakukan dua salam. Berkata Imam Mutawalli pula, disunatkan bagi makmum memberi salam setelah imam selesai salam pertama. Namun ulama sepakat mengatakan boleh makmum memberi salam setelah selesai salam imam daripada salam pertama. Sesungguhnya perselisihan itu berlaku pada mana yang lebih afdal. Okey, boleh faham? Bukan salah ke tak, mana yang lebih afdal. Dan kamu buat mari dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Al-Gharul Bahiyah, dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab Ghayatul Bayan, mengatakan wa yusannu lil ma'mum an yusallima ba'da taslimatay imami. Disunatkan bagi makmum bahawa memberi salam setelah dua salam imam. Begitu juga dalam kitab Kasyaful Qina' dalam mazhab Hanbali, dikatakan wal aula an yusallima al ma'mum 'aqiba faraghil imam min at-taslimatayn. Disunatkan yang paling utama adalah makmum memberi salam setelah selesai imam daripada dua salam. Jadi kalau orang kata salah makmum memberi salam setelah daripada selesai imam daripada dua salam, sebenarnya perkataan salah itu adalah salah. Sebenarnya tak salah pun. Nak lepas salam pertama berapa, salam kedua berapa. Cuma hak khilaf mana lebih afdal sahaja. Majoriti ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan lebih afdal kita memberi salam setelah daripada dua salam imam. Okey. Jika makmum beri salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua pandangan. Ada dua wajah, ada dua pendapat. Dalam beberapa buah kitab ulama Khurasaniyin ataupun ulama Khurasan. Ni bab ulama Khurasan, ulama Iraq. Ni perlu kita kena bincang lah. Dia gini, hamba cerita secara ringkas. Dia ulama Khurasan ni adalah satu kumpulan yang besar. Selepas daripada ulama-ulama daripada negara Iraq yang mengambil berat tentang fiqh mazhab Imam Syafi'i daripada sudut naqal daripada guru sebelum daripada sudut buku. Okey, dia adalah ulama yang cukup mengambil berat tentang fiqh mazhab Imam Syafi'i. Yang mana tariq al-Khurasaniyin dia bermula ataupun tariq al-Khurasaniyin dia berputar di atas seorang ulama nama dia Imam Qaffal As-Saghir yang dikenali sebagai Abdullah bin Ahmad Al-Marwazi. Dia ada dua, dia panggil dua tariq dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertamanya tariq al-Iraqiyin, yang keduanya tariq al-Khurasaniyin. Kedua-dua ni masing-masing ada tokoh-tokoh tersendiri. Dan kedua-dua ni adalah kumpulan ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi disebut dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan, dan wajah yang terlebih asah daripada keduanya ialah tidak batal sembahyangnya. Hak yang lebih sahih tak batal sembahyang. Bersalahan berbeza jika serentak pada takbiratul ihram, maka sembahyangnya tidak sah mengikut kaul yang sahih, mengikut pandangan yang sahih. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal tetapi luput fadilat berjemaah kerana menyalahi imam. Okey, gini. Apa hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita gini. Jadi kalau apa yang dituntut kepada kita, makmum, kita kena bagi salam lepas daripada Tok Imam bagi salam. Satu. Kalau kita bagi salam sebelum daripada Tok Imam bagi salam, maka perbuatan itu adalah salah, dosa buat begitu, dan ia boleh membawa kepada batal sembahyang kita kerana kita telah mendahului imam dalam memberi salam. Dua. Yang ketiganya adalah sama dengan Tok Imam. Tok Imam bagi salam, kita bagi salam. Sama sekaligus. Kita tak tahu hak mana Tok Imam, hak mana makmum. Tengok hak nu belakang, waktu makmum kali, tapi perbuatan sama je. Baik. Batal tak sembahyang makmum? Ni berlaku khilaf. Ada kata batal, ada kata tidak. Tapi pandangan hak yang lebih sahih, sebagaimana hak yang disebut dalam kitab ulama Khurasan, bahawasanya tidak batal sembahyangnya. Tak sama dengan serentak dalam takbiratul ihram. Hak tu batal sembahyang. Tak sah sembahyang. Cuma walaupun tidak batal, perbuatan itu makruh menyebabkan luput fadilat berjemaah. Okey, itu yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Baik, kita banyak lagi berkenaan dengan hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Tu kita nak bincang lagi. Jadi kita rasa kita nak buka soalan lah pula. Baik, jadi kita ambil manfaat daripada soalan. Kalau ada soalan lah. Kalau tak ada soalan, kita baca mula. Okey, ada tak soalan yang ingin diajukan? Yang ada kemusykilan, ada tak? Dua
semayang satu masjid, hamam dengan kosong, dua berjemaah. Baik. Soalannya, dua sembahyang dalam satu masjid pada satu masa. Kalau masa yang berbeza tu jelaslah Kang. Jadi kita mari di masjid, tiba-tiba tu imam sedang sembahyang berjemaah zuhur. Kita pun buat jemaah suku secara qasar. Baik. Daripada segi hukum, hak pertama pun sah, hak kedua pun sah. Daripada segi hukum tak ada masalah lah. Maksudnya tidak wajib kita sembahyang secara berjemaah. Kalau kita pergi masjid, adakah wajib kita sembahyang secara berjemaah? Tidak wajib. Ni atas pandangan mazhab Imam Syafi'i. Cuma perbuatan tu tak comel. Daripada segi sah-sah tak ada masalah. Tu imam sembahyang berjemaah zuhur. Kita buat jemaah di belakang. Okey. Daripada segi sah. Tapi adakah comel buat gitu? Tak comel. Sebab mendirikan dua jemaah dalam satu masa pada satu masjid itu bukanlah perkara hak yang disukai oleh agama. Hak tu tak comel. Jadi hak yang comelnya apabila ada sembahyang berjemaah di masjid, maka kita sembahyang berjemaah di masjid. Lepas daripada tu imam bagi salam, kita terus buat jamak sama ada takdim ataupun takhir. Baik. Cuma daripada segi hukum sah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Okey, soalan saya ni lebih kepada guru takmir. Lebih kepada guru takmir Contoh selepas maghrib, okey, kelas guru takmir pun berjalan seperti biasa. Dah tentulah pengumuman apa semua. Tiba-tiba datang makmum, contohnya musafir. Dia masuk dalam kawasan, dia masuk dalam dewan semayang, dia nak semayang dalam tu juga. Jadi kalau kita tengok dalam bab makruh berimam kepada orang was-was, dekat situ kita takut apa yang kita ajar tu takut mengganggu solat yang musafir tadi. Macam mana? Baik. Jadi kita sekarang ni masjid pada asalnya memang didirikan untuk sembahyang dan untuk majlis-majlis ilmu, masjid di tempat kita. Jadi sebenarnya sepatutnya orang yang bermusafir ketika majlis ilmu sedang dilaksanakan, dia tidak sepatutnya sembahyang di tengah-tengah majlis. Jadi kalulah dia tengah sembahyang, kita mari ke diam, kita kena ra'i dia. Tapi kalulah kita buat dulu, dia mari ke diam, dia kena ra'i kita. Okey, boleh faham Kang? Jadi kita katalah kalau di tengah-tengah kita ngajar, tiba-tiba dia masuk, sepatutnya dia kena ra'i majlis tersebut. Ni mai depan tu ustaz semai sini, mai depan ustaz. Hilang modal tu ustaz. Hilang modal jeng Allah. Mayan depan ustaz tu. Okey, sebenarnya perbuatan tersebut boleh dielokkan kalau dia faham. Perbuatan dia boleh dielokkan kalau dia faham. Patut adakah kita kena berhenti ngajar apabila kita tengok dia sembahyang? Tak, bukan, kita tak perlu berhenti ngajar, teruskan je. Cuma kalau sekiranya orang tu suara kuat, okey, sekendar sikit suara. Di zaman Nabi SAW, ketika Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang sahabat nama dia Sulaik Al-Ghatafani masuk dalam masjid, duduk tanpa sembahyang tahiyatul masjid. Maka Rasul tanya dia, sembahyang tak lagi? Kata tak lagi. Kata Rasulullah, bangun sembahyang 2 rakaat wa tajawwaz fihima, ringkaskan keduanya. Ketika Sulaik Al-Ghatafani sembahyang, Rasul tetap berkhutbah. Tak ada masalah tu, dia mengajar. Cuma kalau ada setengah-setengah guru takmir kan suara kuat, dak yakat nak tukar speaker. Kalau dia mari 3 kali dia kena tukar, 3 kali kena tukar. Jadi masa orang sembahyang saat itu kendor sikit. Okey. Cuma macam kita kabalah, orang yang nak sembahyang tu dia kena faham ketika ada majlis ilmu, jangan lagi duduk tengah-tengah. Okey, banyak lagi ruang-ruang dalam masjid yang boleh dia sembahyang. Jadi kena faham dah ke antara kita orang mengajar ahli jemaah dan orang yang sembahyang. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Muslimat tak ada ke? Muslimat alim lah ke dah? Tentang musafir. Ya. Ya, tak apa. Musafir. Seseorang yang musafir itu tetap menurut syarat musafir dia lah, harus musafir dengan kasat untuk pergi ke tempat tu. Tempat dulu malam lah. Dia dalam perjalanan, dia berhenti beberapa tempat, dia juga lebih pada 2 malam. Dia kasat pada tempat, adakah dia
terus boleh bermusafir setiap perjalanan yang dia pergi tu. Dia boleh jamak sembahyang. Baik. Okey, kita buat gini. Kita buat gini Saya daripada Romping nak balik ke Kemamang. Okey, ni destinasi saya. Okey. Tapi dalam pertengahan perjalanan saya berhenti di Chini. Okey, lepas tu kita berhenti di, mungkin kita berhenti di Kuantan nak sampai ke Kemamang. Jadi ketika kita perjalanan sampai Chini, ada kau boleh kita jamak gitu? Soalan dia. Boleh tak kita jamak sampai sini? Boleh ke tak? Okey, jawapannya boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat kita tidak qasad untuk berhenti, untuk singgah di tengah jalan saat itu. Kita tidak qasad untuk berhenti di situ 4 hari ke atas. Kita tidak qasad untuk berhenti 4 hari ke atas tanpa dikira hari sampai dan hari bertolak. Jadi katakanlah kita memang tujuan asal untuk ke sini. Cuma dalam perjalanan kita singgah sini, kita singgah sini, kita singgah sini sehari, kita singgah sini sehari. Tapi tujuan kita di sini. Ini penghujung. Maka sampai sini masih lagi boleh kita jamak. Tak ada masalah. Hukum dia adalah dibolehkan jamak qasar dah. Allahu a'lam. Yang boleh jamak 18 hari tu. Okey, hak yang boleh jamak 18 hari pula orang ni. Oh, sedap bunyi tu kan. 18 hari sedap. Sebab biasa 3 hari. Ni 18 hari sedap dengar tu. Okey, dia sebenarnya boleh jamak sampai 18 hari. Bukan setakat 18 hari, setahun pun boleh. Saat ni 18 hari. Ni setahun. Kita nak cerita 18 hari dulu. Lepas tu kita cerita setahun pula. 18 hari ni gini. 18 hari ni kita pergi di satu tempat, satu destinasi. Yang mana kita ada pekerjaan di situ. Ada pekerjaan. Setiap waktu kita mengharapkan selesai pekerjaan kita. Setiap waktu. Apabila kita selesai, kita akan keluar. Kita akan tinggal. Tapi setiap waktu kita mengharapkan pekerjaan selesai. Jadi bermakna kita apabila kita duduk tempat tu walaupun lama, jadi kita macam orang bermusafir. Sebab kita ni nak tinggal semacam. Okey, kita buat contoh. Ni kita buat contoh dah. Kita pergi ke laut. Sini dekat dengan laut kan. Kita pergi ke laut. Tiba-tiba sampai tengah laut tu, jauh lah, cukup 2 marhalah lah apa sekali. Sampai tengah laut, gelombang, ombak kuat. Kita pun akan cari pulau. Okey, kita akan cari pulau untuk ya, kalau apabila kita duduk belakang pulau ni dia kurang sikit kan. Kita duduk pulau. Orang puan faham tak tahu ni. Orang lelaki mungkin faham. Orang puan pandai makan ikan je. Okey. Jadi dia pun duduk tunggu. Okey, sekarang ni nak tunggu benda ombak teduh. Benda ataupun kita kata gelombang kurang. Jadi setiap hari ditunggu. Jadi dia seperti orang bermusafir sebab dia setiap hari dia bersiap sedia semua. Maka dia boleh jamak qasar selama 18 hari. Okey, saat ni 18 hari. Dah setahun ada setahun. Setahun ni contoh. Dia ni ada urusan kerja di Arab Saudi 3 hari. Duduk Arab Saudi 3 hari, pergi Mekah 3 hari, pergi Madinah pula 3 hari. Lepas tu pergi pula negara tu. Negara ni dia musim gitu lah. Musim ni dia tak capsule lah. Musim situ, musim sini. Sampai ke setahun. Masa pergi tu hitam ni janggut. Balik putih janggut. Duk boleh jamak qasar selama dalam perjalanan dia. Sebab ia dah duduk atas satu tempat lebih daripada 4 hari. Wallahu a'lam. Okey. Yang jamak qasar ni satu perjalanan. Perjalanan macam orang yang kurier ni. Dia orang kurier. Saya kat kurier. Hantar. Dia buat kiraan memang perjalanan dia setiap hari 200 kilo. Hantar barang ke sini ke sini. Okey. Jadi sama juga dengan Gerai Babah lah. Kita kata sama dengan Gerai Babah yang ulang alik. Dalam satu daerah. Satu daerah. Dalam satu daerah. Dalam satu daerah. Jadi ke daerah dia Romping ni. Contoh kan. Jadi daripada tempat dia kepada tempat yang dia nak pergi saat ni tu cukup dak 2 marhalah. Kalau cukup boleh dia jamak. Kalau tak cukup tak boleh. Contoh kita ambil pekan. Dia hantar ke sini 70 kilo. Kemudian dia balik 70 kilo. Lepas tu dia hantar ke sebelah Mercung. Okey, dia 2 marhalah ni kira perjalanan pergi sahaja. Bukan perjalanan pergi dan pulang. Dia kena perjalanan pergi sahaja. Dia kalau misalnya dia musim tempat tula tak boleh. Kalau musim tempat tula tak boleh. Kalau boleh musim tempat tula kita jalan macam zigzag. Nak cukup 2 marhalah. Faham tak dia? Sebab ada satu daerah pekan
sini ke dia nasi 100 lebih. Okey, tu boleh, tak ada masalah tu. Dia kira gini, kira perjalanan pergi saja cukup 2 marhalah. Kalau pergi tak sampai 2 marhalah tapi balik cukup 2 marhalah, tu dia tidak boleh jamak qasar. Sebab tidak cukup perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah ni kira pergi sahaja. Cuma dalam kitab dia kata gini. Ni contoh dalam kitab. Dalam kitab dia sebut, kalaulah kita nak pergi kepada satu destinasi. Satu destinasi dia ada 2 jalan. Jalan dekat se, jalan jauh se. Jalan jauh cukup 2 marhalah. Jalan dekat tidak cukup 2 marhalah. Baik, boleh tak kita nak jamak qasar apabila kita lalu jalan jauh? Kata ulama kena tengok. Kena tengok mana. Kalau semata-mata lalu jalan jauh untuk jamak qasar sahaja, maka tak boleh. Dia pilih jalan jauh tu sebab untuk jamak qasar. Itu tak boleh. Sebab dia mengsia-sia waktu dia. Kalau boleh macam Mekah bawah ni jalan zigzag. Jalan zigzag. Nak cukup kilometer. Ada taci gitu. Tapi kalau dia pilih jalan jauh ada tujuan, itu tak ada masalah. Jalan ni sibuk, jalan jauh dah sibuk. Okey, dia pilih jalan jauh kerana ada tujuan, boleh jamak qasar. Wallahu a'lam. Jauh kita jamak ni bab sembahyang Jumaat pergi ke jamak qasar jauh Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada dah. Kena tengok semula, tak ingat. Anda sebut batal ke tadi? Tapi anda rasa batal. Kena tengok semula. Dia tulis tak tadi? Kejap makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Apabila makmum beri salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, maka hendaklah tidak. Jika perbuatannya dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Dan di antara uzur itu membanyakan sangat bacaan antara baik. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur, maka ada 2 pendapat. Seperti juga mufaraqah tanpa uzur. Jadi bermakna tu makmum yang memberi salam sebelum daripada imam tanpa niat mufaraqah batal sembahyang. Tapi kalau niat mufaraqah berlaku khilaf. Ada 2 pandangan. Pandangan muktamad tak batal sembahyang. Kita tengok hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Dia kata apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, maka hendaklah ditilik. Jika perbuatannya itu dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Okey, jadi benda yang kita dapat faham. Kita sebenarnya baca situ pun walaupun tidak jelas dia, kita faham dah kan? Baik, wallahu a'lam. Ya. Dia ada situ Zuz baca dia tu ni. Ustaz nak tanya, kalau sekiranya kita sembahyang Jumaat, tiba-tiba imam terlebih rakaat, apa makmum itu buat? Okey, kita sembahyang berjemaah dengan imam, tiba-tiba tu imam tambah 5 rakaat. Tu imam 5 rakaat. Jadi kita orang puang tahu tu imam 5 rakaat. Nya bilang sungguh dah orang puang ni. Okey. Benda yang patut tu imam orang puan buat. Yang pertama dia kena tegur tu imam. Tegur mana? Tepuk. Dapat tepuk pakai tepuk ramai-ramai dalam masjid dia bunyi. Mu tepuk, aku tepuk. Dan dia bunyi tepuk. Dia memang kena pandai tu. Sebab gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innamat tasfiqu lin nisa. Kata Rasulullah, tepuk adalah untuk perempuan. Okey, tepuk. Dah, pocik ni tepuk, tu imam pun rasa, mana ni orang pakai tepuk ni, buat apa pula? Tu imam pula, banyak. Okey. Lepas tu, dia mulalah orang puan pula kata, buat apa makmum hak lelaki tak tegur seorang? Dia kata gitu pula orang lelaki. Orang puan tahu belakang, hak lelaki tak tahu. Dia orang lelaki ni gini. Dia duduk belakang tu imam, kadang-kadang dia kata, tu tambah dah, tapi lama kan aku tegur, aku silatkan, malu saja aku. Ya situ. Yang lelaki. Biasa gitu. Dia tahu dah, betul dah, rasa tambah lebih dah. Kan aku silap. Tu takut nak tegur. Takut malu dia. Padahal memang tu imam salah dah. Okey, dia gini, apabila kita yakin tu imam tambah rakaat yang kelima, maka apa yang diwajibkan kepada kita adalah tidak boleh kita ikut imam naik kepada rakaat yang kelima. Sebab kita kena ikut imam pada benda yang betul. Kita tidak boleh ikut imam pada benda yang salah. Jadi apabila tu imam bangun kepada rakaat yang kelima, wajib kita ataupun tidak boleh kita naik kepada rakaat yang kelima.
Apa yang perlu kita kena buat adalah dua. Sama ada niat mufaraqah ataupun kita tunggu imam dalam tasyahud. Jelas kan? Apabila imam naik rakaat kelima, kita nak tunggu apa? Tunggu dalam tasyahud. Sebab benda kita tunggu dalam tasyahud, sebab mungkin sembahyang imam tak batal lagi kerana imam melakukan perkara tersebut tanpa sengaja. Jadi tunggu. Kenanya baca panjang pula. Tambah lama sikit tunggu. Tahiyat lama sikit kita. Sampai tu imam baca tahiyat, imam bagi salam, baru kita bagi salam. Satu. Ataupun niat mufaraqah. Niat mufaraqah ni niat cerah daripada tu imam. Cerah apa ni? Aku tolak mu tu imam. Bukan gitu. Bukan. Bukan begitu. Niat mufaraqah ni niat dalam hati tak boleh ikut dah tu imam. Tak boleh ikut dah. Kita nak buat secara suku-suku. Niat dalam hati je lah. Tak nak ikut tu imam, nak sembahyang seorang je. Dalam hati. Niat mufaraqah dah tu. Baik. Dah kira lah bahasa dia pun kita guna. Bukan mesti sahaja aku mufaraqah dengan imam. Bukan mesti gitu. Tak nak ikut tu imam dah. Nak sembahyang seorang. Niat mufaraqah tu. Kita pun baca tasyahud, kita bagi salam sendiri. Tu cara dia. Allahu a'lam. Lepas tu soalan pula, makcik pula tanya pula, dulu saya ikut tu imam. Dia ada pula gitu. Benar kok, saya tahu dah tu imam 5 rakaat saya ikut juga. Sebab tengok orang pakai ikut, jadi takkan saya seorang duduk tahiyat. Malu pula. Ya kira tu pula. Okey, makcik masa makcik ikut tu, makcik tahu tak perbuatan makcik tu salah? Tahu. Tahu tak perbuatan tu membatalkan sembahyang? Tahu. Tapi makcik buat agak. Jadi bermakna makcik kena sembahyang semula. Dah lama dah kena qada. Okey. Saya dah tahu. Saya ingat tak ada masalah. Okey, dia kata gitu. Saya dah tahu, ingat tak batal sembahyang. Dr. Imam buat 5, ingat kita kena buat 5 go. Okey, ketika tu sembahyang dikirakan sah. Tak perlu qada balik sembahyang tersebut. Sah sembahyang ni, beres selesai. Baik. Wallahu a'lam. Ada kisah. Dari soalan tadi saya nak sambung tadi. Sekiranya imam tu dah naik 5, lepas tu dia turun balik, dah makmum tegur. Lepas tu imam setelah tahiyat, imam sujud sahwi. Adakah makmum ikut nak sujud sahwi ataupun tak payah? Okey. Soalan comel. Jadi ketika tu imam bangun Allahu akbar berdiri dah. Makmum tak dah berdiri lagi. Makmum kata subhanallah. Tu imam pun mikir berdiri. Bunyi pula seorang subhanallah. Marah sikit makmum. Kejut tu imam. Di rakaat kelima dah baru sedar. Lepas kena kejut saat itu, rakaat 5 turun lalu tu imam. Okey, apabila tu imam turun, tu imam saat itu sunat dia sujud sahwi sebab dia. Sebab tu imam telah melakukan perbuatan yang membatalkan sembahyang jika dilakukan dengan sengaja. Tetapi dia tidak melakukan dengan sengaja. Dia terlupa tak batal sembahyang. Sebab menambah rukun ni batal sembahyang kalau dia sengaja. Okey, apabila tu imam sunat sujud sahwi, tiba-tiba tu imam sujud sahwi, ketika tu wajib makmum ikut sujud sahwi. Kerana kesalahan yang berlaku pada sembahyang imam kena pada makmum. Okey, kesalahan yang dilakukan oleh imam kena pada makmum. Jadi apabila tu imam sujud sahwi, makmum kena sujud sahwi. Jangan pula makmum sujud sahwi seorang tu imam. Aku tak sadar, mu tak sadar. Tak boleh. Sebab kita telah ikat sembahyang kita dengan sembahyang imam. Mesti kita kena sujud sahwi bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Waalaikumsalam. Nak berbalik kepada sauf yang sebelumnya. Sauf bagaimana tu semua solat. Kita ingat makmum, kita sebagai imam bagi makmum suruh betul sauf sama sauf apa sauf. Tapi bagaimana macam hari ini kita kena pakai sejarah. Bila sejarah tu ada yang sejarah kecil, ada sejarah besar. Nak apa sama jangan. Sekarang ni kita kata asal pada asalnya diwajibkan dituntut kepada kita rapat saf. Dituntut kepada kita betul saf. Lepas tu kita pula peraturan kerajaan negeri, dia mungkin berbeza daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kalau di Terengganu tak ada masalah. Jadah tak ada masalah. Jadah tidak menjadi syarat lah sekarang ni. Sejadah tidak menjadi syarat. Cuma sekarang ni Terengganu mah je lah. Kena pakai mah ni. Di Terengganu. Cuma pakai mah tu pun bukan semua. Hanya masjid-masjid hak tertentu sahaja. Masjid hak yang tidak tertentu tu habis dengan benda JPKK ke apa semua sekali tidak pakai mah belaka. Setengah-setengah tempat je pakai mah. Okey. Jadi sekarang ni ada tempat masjid kena bawa sejadah. Jadi kalau pakai sejadah, kita nak rapat saf sebab sejadah besar. Okey, cara dia adalah pihak masjid dan ahli qaryah dengan ahli jemaah dia kena main peranan. Kita bawa sejadah dituntut.
Sebab dalam keadaan sekarang ni. Tapi dalam masa yang sama kita kena buat sembahyang yang paling sempurna. Dengan caranya adalah kita jari jadah kecil ataupun kita lipat sejadah kita. Ini peranan yang penting yang perlu dimainkan oleh AJK Masjid dengan ahli jemaah sendiri. Sebab kita sekarang ni kata boleh rapat soft. Tapi setengah-setengah tempat saat ni tu sejadah besar seorang-seorang. Tuan kecil je, sejadah rapat. Jadi tengok macam sama juga. Penjarakan sosial semita juga berlaku. Lepas daripada boleh dah rapat soft. Tu salah lah. Jadi cara dia adalah kecilkan sejadah ataupun bawa sejadah yang besar tapi lipat sejadah. Lipat ke tepi je, tak boleh jejak, lipat ke tepi. Baik, begitu cara dia. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Tanya, boleh kita sembahyang fardu dua kali? Contohnya kita boleh kat masjid, bila tak ada orang, kan seorang. Lepas dah siap sembahyang, kita dah duduk, tak sembahyang, kita sembahyang jemaah. Baik, soalannya boleh tak kita sembahyang fardu 2 kali? Kita mari masjid, orang tak ada. Kita sembahyang seorang. Masjid orang tak ada ni, kalau masjid kawasan bandar gini tak mungkin kita kata mustahil pada adat lah. Tapi kalau kawasan pendalaman biasa tak ada. Biasa tak ada. Tunggu orang nak sembahyang. Dok mari. Biasa tak ada. Jadi kita pun tunggu, kita jaga sembahyang berjemaah. Tunggu tak ada orang mari. Jadi kita sembahyang seorang. Tiba-tiba datang, lepas kita sembahyang seorang datang ahli jemaah. Boleh tak kita nak sembahyang kali kedua? Jawapannya bukan boleh, bahkan sunat. Sunat kita sembahyang secara bersendirian, kita ulang balik sembahyang yang kedua secara berjemaah. Dalilnya, satu ketika Rasulullah lepas daripada Rasulullah sembahyang, Rasulullah dapati ada 2 orang pemuda duduk di penjuru masjid. Dia tak sembahyang bersama dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Apakah yang menghalang kedua kamu sembahyang bersama dengan kami? Kata kedua pemuda tersebut, "Qad sallayna fi rihalina." Kami sembahyang dah di rumah kami. Kata Rasulullah, mu jangan buat begitu. Akan datang kalau sekiranya mu sembahyang dah di rumah, tiba-tiba mu dapati jemaah, maka sembahyanglah pula bersama jemaah. Sembahyang yang kedua mu saat itu dikirakan sebagai nafilah, sebagai sunat. Maka dalam kitab fiqh dia kata lagu mana? Sunat kita iadah kembali sembahyang fardu kita secara berjemaah. Sembahyang fardu hak yang pertama, manakala sembahyang yang kedua adalah sembahyang sunat. Okey, yang pertama. Yang keduanya, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dalam hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia sembahyang Isya' bersama dengan Rasulullah. Jadi dia menjadi makmum kepada Rasulullah. Lepas daripada sembahyang Isya' bersama dengan Rasulullah, dia balik ke kampung dia menjadi imam sembahyang Isya' kepada ahli qaryah kampung dia pula. Jadi sembahyang sebanyak 2 kali. Maka hukum dia adalah disunatkan. 2 kali je, jangan lebih. 2 kali sahaja. Tapi syarat sembahyang yang kedua dilakukan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Lanjutkan pada soalan tadi kan. Ya. Si ini sedang sembahyang seorang. Tiba-tiba satu grup datang sembahyang di depan dia. Jauh sikit pada dia. Boleh tak kita ubah niat kasar kita itu jemaah dengan ni? Okey. Soalannya, kita sembahyang seorang. Tiba-tiba orang datang berjemaah depan kita ataupun tepi kita, tak kira lah. Tapi biasanya orang ikut kita. Ni dok, dia sembahyang suku. Boleh dok kita saat ni tu masuk soft sekali dengan dia tanpa kita berhenti sembahyang, cuma hanya kita niat menjadi makmum. Daripada segi hukum sah, dibolehkan. Daripada segi hukum sah, boleh. Kerana niat menjadi makmum tidak disyaratkan dalam takbiratul ihram, melainkan sembahyang Jumaat. Melainkan dia ada 4 sembahyang. Hak yang wajib kita kena niat menjadi makmum ataupun kita kena niat menjadi imam dalam takbiratul ihram. Sembahyang Jumaat mesti kena niat dalam takbiratul ihram, menjadi makmum ke, menjadi imam ke. Yang keduanya sembahyang hak yang kita nazar. Kita nazar untuk buat berjemaah. Aku kalau baik daripada sakit ini atau dapat sekian ni, maka wajib aku sembahyang zuhur secara berjemaah. Maka wajib kita kena niat dalam niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Yang ketiganya dipanggil sembahyang jamak takdim kerana hujan. Apabila hujan, boleh kita buat jamak takdim secara berjemaah. Mesti kena niat dalam takbiratul ihram secara berjemaah. Yang keempatnya sembahyang hak yang diulangkan. Apabila sembahyang yang pertama kita buat secara berjemaah dah. Bila sembahyang pertama kita buat secara berjemaah dah, mesti sembahyang yang kedua sama martabat ataupun lebih. Jadi kalau kita sembahyang kedua kita buat seorang tak boleh lah. Jadi kita kena buat berjemaah, mesti kita kena niat berjemaah dalam takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Okey, jelas Okey, kita ada soalan lain. Kita lebih Waalaikumsalam. Pasal tahiyat awal masa berjemaah kita pernah dengar
Okey, jadi kita sembahyang berjemaah dengan imam. Lepas tu tahiyat awal kita dengar tu imam baca tahiyat akhir. Macam mana? Okey, yang pertama sekali kita kena faham tahiyat awal dia berbeza dengan tahiyat akhir. Tahiyat awal sehingga kepada Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Wa ala ali Muhammad pun tidak disunatkan. Lepas tu kalau dia berhabis tidaklah dituntut. Andai kata dia berhabis sekali pun masih lagi tidak membatalkan sembahyang. Jadi macam mana kalau sekiranya kita dengar tu imam baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, baca tu. Macam mana? Okey, kita anggap tu imam terlupa. Tu imam terlupa tu. Lapar perut bakal itu imam tu. Sampai ke tukar dah tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Baik Jadi tak ada masalah, boleh je ikut-ikut je. Baik, wallahu a'lam. Tapi jangan kita baca ikut sama tu imam pula. Jadi biar tu imam seorang dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada tahun dulu Al-Faqih memohon penjelasan tentang hukum berkaitan bagi makmum yang memanjangkan sujud sehingga imam bisa. Baik. Jadi terima kasih banyak tentang pertanyaan tersebut. Makmum memanjangkan sujud. Makmum memanjangkan sujud. Soalan yang pernah jawab sebelum daripada ni. Abang nak cari hak yang Abang pernah jawab. Okey, antara soalan yang pernah diajarkan pada Abang, apakah batal solat makmum yang sujud terlalu lama dalam sujud terakhir hingga imam telah selesai membaca selawat dalam tasyahud? Okey. Jawapannya, seorang yang mengerjakan solat apabila dia menjadi makmum, maka dia telah menambahkan solatnya dengan solat imam. Apabila imam bergerak melakukan pekerjaan solatnya, maka makmum juga kena bergerak untuk melakukan pekerjaan solatnya. Makmum yang melengah-lengahkan perbuatan mengikut imam tanpa ada sebarang keuzuran, maka makmum tersebut telah meluputkan sunnah mengikut imam. Namun solatnya masih tidak terbatal. Tetapi apabila makmum terlambat daripada imamnya dengan 2 rukun fi'li tanpa ada sebarang keuzuran, maka batal solat makmum itu tersebut. Makmum yang sengaja melamakan sujudnya yang kedua sehingga imam telah selesai membaca tasyahud dan selawat, maka makmum tersebut telah melakukan sesuatu yang menyalahi sunnah, namun perbuatannya itu tidak membatalkan solat kerana ia tidak tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Kerana tasyahud dan selawat hanya rukun qauli, rukun yang dilakukan dengan perkataan. Dalam kitab I'anatul Talibin ada menyebut fa kharaja bil fi'liyaini al-qawliyan kat tasyahhudil akhir was salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Maka keluar dengan perkataan 2 rukun fi'li oleh 2 rukun qauli seperti tasyahud akhir dan selawat ke atas nabi dalam tasyahud akhir. Maksudnya makmum yang tertinggal daripada imam sebanyak 2 rukun qauli tidak terbatal solatnya. Jadi perbuatan tersebut sadah. Jadi makmum sujud lama dalam sujud yang terakhir tu imam bangun tasyahud tidak bangun lagi. Okey, perbuatan tu salah. Tetapi ia tidak membatalkan sembahyang kerana dia tidak tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Kerana situ hanya 1 rukun fi'li jadi, iaitu tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Manakala baca tasyahud selawat kepada Rasulullah salam, ia dikirakan rukun qauli bukan rukun fi'li. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Okey, ada lagi soalan? Apa dia tak boleh nak qasar sebab dia dah mula dengan tamam. Samakah keadaannya kalau memulakan dengan qasar? Okey, samakah keadaannya apabila dia memulakan dengan qasar? Dia mulakan sembahyang dia dengan qasar. Tiba-tiba dia membatalkan solatnya. Maka boleh tak dia nak buat secara tamam, begitu? Boleh tak dia nak buat? Kalau nak buat secara qasar tu jelas boleh. Kalau nak buat secara qasar boleh. Jadi seorang tu dia masuk sembahyang dalam keadaan dia qasar, tiba-tiba dia membatalkan dengan sengaja. Okey, dia telah melakukan perkara yang haram. Wajib dia kena beristighfar, wajib dia kena bertaubat. Lepas tu dia nak sembahyang semula. Boleh tak dia nak sembahyang secara qasar? Jawapannya boleh kalau masih lagi dalam bermusafir. Dan boleh tak dia nak buat tamam? Juga boleh, kerana tamam itu adalah asal. Tamam itu adalah asal. Manakala qasar bukan asal. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Kita lebih kurang dalam 20 minit lagi ada soalan? Ada masa? Ke baca sikit lagi? Baca sikit lagi.
Okey, kalau tak ada kita baca sikit lagi ya. Tak apalah dah ni. Ni nak habis dah. Okey, kita baca sikit lagi. Kita mengharapkan ada manfaatnya insya-Allah. Muka surat 20. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Okey, apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, hendaklah ditilik. Jika perbuatannya itu dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Kalau ada keuzuran, tak batal sembahyang. Okey, sekarang ni tu imam nak bagi salam. Makmum sudah dah tahiyat. Lambat tu imam doa. Makmum senak perut dah. Tebal-tebal tunggu, pakai berok situ. Makmum kata, okey, tu ada keuzuran. Maka makmum niat mufaraqah. Aku bercerai daripada imam, dia pun bagi salam. Okey, sepakat ulama mengatakan tak batal sembahyang makmum, sah sembahyang makmum sebab ada keuzuran. Satu. Lepas tu dia katanya, dan di antara uzur itu, nak cerita uzur. Di antara uzur itu ialah imam memanjangkan sangat bacaannya. Tu uzur. Tu uzur. Kalau imam membaca panjang sangat bacaan dia. Baca panjang sangat, macam kita kata contoh saat ni itulah, lepas daripada tasyahud baca doa lain lagi, kita niat mufaraqah, lepas tu kita bagi salam, maka hukum dia tak ada masalah, sepakat kata sah. Atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dimaksudkan, sunat-sunat yang dikehendaki, maksudnya sunat-sunat maksudah, sunat-sunat yang dimaksudkan dengan sengaja. Jadi sepatutnya sunat ni kena buat, dituntut kita buat, tapi tu imam sengaja tinggal, maka boleh kita mufaraqah dengan tu imam. Dan mufaraqah dengan tu imam dalam hal tersebut dikirakan mufaraqah dengan sebab uzur. Dia gini, dia kalau mufaraqah dengan sebab uzur, dia dapat pahala jemaah setakat hak yang dia buat. Kalau mufaraqah tanpa uzur, luput fadilat berjemaah. Itu penting kita kena tahu, aku mufaraqah ni ada uzur ke tak. Antara keuzurannya adalah apabila tu imam baca panjang, sebagaimana hak yang pernah berlaku kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dia baca surah Baqarah, makmum belakang bertiru, mufaraqah tu. Lepas tu orang pun cakap orang tu munafik dah, pakai berhenti dengan tu imam. Last sekali orang tu pergi jumpa dengan Rasulullah, khabar kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz, adakah mu orang yang ingin mendatangkan fitnah? Rasulullah larang Mu'adz buat gitu. Lain kali kau nak sembahyang, mu kena ambil kira tentang makmum, sebab di belakangmu macam-macam orang. Ada orang tua, ada kanak-kanak, ada orang hak yang sakit, ada orang hak yang mempunyai hajat tertentu. Jadi janganlah panjang sangat. Baik, jadi kalau panjang sangat, maka dikirakan uzur yang boleh dia mufaraqah dengan imam. Sama juga kalau imam saat ni tu meninggal sunat maksudah. Dia sunat maksudah begini, sebagaimana hak yang disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata, alladhi yadhhar fi dhabtil maqsudah annaha ma jubirat bisujudi sahwi aw qawiya al-khilaf fi wujubiha aw waradatil adillatu bi'azimi fadliha. Sunat maksudah ni dalam sembahyang adalah sunat hak yang yang disunatkan kita sujud sahwi kalau kita tinggal, ataupun kuat khilaf pada wajibnya, berlaku khilaf, ada setengah kata wajib. Lepas tu yang ketiganya ada datang dalil besar kelebihannya. Maka kalau salah satu daripada tiga ni dikirakan sunat maksudah. Maka sunat maksudah kalau ditinggalkan oleh imam, maka boleh makmum mufaraqah. Contoh, tu imam nak baca tasyahud awal. Okey, tasyahud awal ni niat dia panggil sunnah maksudah, kerana kuat tuntutan agar kita buat. Sehingga kalau orang tinggal tasyahud awal kena sunat sujud sahwi. Tiba-tiba tu imam tinggal tasyahud awal. Kalau kita mufaraqah dengan tu imam kerana tu imam tinggal tasyahud awal, dikirakan mufaraqah dengan sebab ada keuzuran. Maka boleh pahala berjemaah apa hak yang kita buat dah sebelum tu. Baik. Katanya lagi seperti tasyahud awal dan kunut pada sembahyang subuh ataupun sembahyang witir pada separuh yang kedua daripada bulan Ramadan, ataupun bacaan surah. Tu imam nak baca surah waladdallin amin Allahu akbar. Padang tu imam ni laju sungguh. Baik. Dan sebagainya. Banyak lagi lah sunnah maksudah. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur, maka ada dua pendapat. Kalau dia mufaraqah tanpa ada sebarang keuzuran, saja nak mufaraqah, maka ada dua pendapat. Seperti mana juga mufaraqah tanpa uzur, maka lebih asah, pandangan yang lebih kuat, itu lebih asah, maksudnya pandangan yang lebih kuat daripada keduanya, tidak batal sembahyangnya. Tak batal sembahyang. Baik. Jadi kalau dia mufaraqah dengan imam tanpa sebarang keuzuran,
pandangan yang lebih kuat, tidak batal sembahyang. Dan jika ia makmum tidak berniat mufaraqah dan memberi salam, dia tak mufaraqah, dia beri salam, sedangkan ia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikut imam. Kata dia tak tahu, ia sedang ikut imam, tak imam nak beri salam, bahan dah salam, maka batallah sembahyangnya sama sekali. Ada keuzuran ke, tak ada keuzuran ke, batal sembahyang sebab dia tidak niat mufaraqah. Soalan Hak Zul tanya saat ni. Baik. Kerana melakukan dua perbuatan haram. Situ ada dua perbuatan haram dia buang. Salah satunya mendahului akan imam dengan satu rukun. Haram dah situ. Dan yang keduanya memutuskan ikutan imam tanpa niat mufaraqah. Dia putus ikut imam tanpa niat mufaraqah. Dia memutuskan ikut imam. Kan apabila dia keluar daripada sembahyang, jadi dia telah meninggalkan sembahyang. Jadi dia telah memutuskan ikut imam tanpa niat mufaraqah. Dan kedua-duanya adalah haram hukumnya. Ni dua-dua benda ni hukum dia adalah haram. Sesungguhnya telah dijelaskan demikian dalam kitab Al-Kifayah. Kifayah tadi kita cerita dah, Kifayatun Nabi karangan Imam Ahmad bin Ahmad yang dikenali sebagai Imam Ibn Rif'ah, wafat pada tahun 710 Hijrah. Pada bab solat al-jamaah. Pada bab solat al-jamaah. Sini kata solat al-jamaah. Kalau yang teks Arab ditulis solatil jamaah. Baik. Maka berkata pengarang kitab Al-Kifayah, iaitu Imam Ibn Rif'ah, sesungguhnya makmum apabila menyertai memberi salam dengan imam, maka adalah hukumnya samalah dengan hukum orang mufaraqah dengan imam tanpa uzur. Sesungguhnya makmum apabila menyertai, maksudnya menyertai serentak ia memberi salam dengan imam, ni yang ada tulis ni. Teks Arab lain. Teks Arab dia bunyi innal ma'mum idza faraqahu fis salam. Begitu. Bukan makna menyertai. Kalau dalam teks Arab dia kata sesungguhnya makmum apabila dia mufaraqah imam pada salam. Baik. Kana hukmuhu hukmu man faraqal imam bighairi udhrin. Maka adalah hukumnya seperti hukum orang yang mufaraqah dengan imam tanpa sebarang keuzuran. Jadi makmum kalau dia mufaraqah dengan imam pada salam, maka adalah hukumnya seperti hukum mufaraqah dengan imam tanpa sebarang keuzuran. Baik. Bagaimana hukum dia? Dan tidak berniat mana lagi? Maka adalah hukumnya samalah dengan hukum orang yang mufaraqah dengan imam tanpa uzur dan tidak berniat mufaraqah. Dan iaitu batalah sembahyangnya. Terjemahan di sini Allah Rabbi, hamba tak ingat nak tulis hak yang Arab. Di sini ni kena peki sikit terjemahan, kerana hak yang asal dan teks Arab ada sedikit lain. Sebab pada penghujungnya malah nak tengok dah tak? Baik. Gini, baca sekali lagi ya. Allah tak ingat nak tulis terjemahan asal ke mana. Tapi hamba tulis sini ni. Hamba tulis sikit ni, terjemahan di sini perlu diperbaiki kerana menyalahi teks Arab hak yang asal. Tapi teks Arab hak asal hamba tidak tulis secara penuh. Jadi hak ni kena rujuk balik hak yang Arab. Baik. Okey, kita tinggal hak tu, kita ambil ni. Telah menjazam oleh Syekh Al-Qamuli, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qamuli, pengarang kitab Al-Jawahir Al-Bahriyah, yang wafat pada tahun 727 Hijrah. Dalam kitab Al-Jawahir pada sifat sembahyang dikatakannya bahawa makmum apabila salam ia sebelum memulai imam salamnya, nescaya batalah sembahyangnya jika ia tidak niat mufaraqah. Dan jika ia niat mufaraqah, maka padanya khilaf pada mufaraqah tanpa uzur. Ada kata batal sembahyang, ada kata tidak batal sembahyang. Tapi pandangan mu'tamad tidak batal sembahyang. Jadi hak lah sekali ni, hak saat ni kita kena rujuk balik teks Arab. Amba lupa nak tanda. Sebenarnya amba tak dah dalam buku ni. Amba tak dalam amba benda-benda tu amba tak dalam ni. Amba tak dalam Telegram amba. Jadi benda yang salah tu amba tak dalam Telegram. Cuma amba belum sempat untuk memuatkan dalam buku ni. Jadi kena cari dulu, banyak sangat. Banyak sangat kena cari dulu. Okey. Jadi untuk hari ni kita rasa sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada akan datang. Kita rasanya sampai sini kita bincang pun panjang dah. Banyak dah yang kita dapat. Cuma untuk kita berhabis kitab ni tidak sempat lah hari ni. Ada lagi soalan untuk tanya sebelum daripada kita berhenti? Tak ada dah Kita rakaat ketiga atau keempat, kita
yang baca Fatihah terima lama gitu. Buat apa senggak baca sikit ke baca Quran ayat-ayat. Baik. Jadi kalaulah kita habis dah baca Fatihah tapi tu imam masih lagi dak rakaat. Baik, apakah yang dituntut kepada kita? Okey, dituntut kepada kita baca surah supaya kita memenuhi dalam tempoh tersebut dengan bacaan Al-Quran melainkan kalau sekiranya sembahyang tu sembahyang nyari. Jadi kita kena tengok. Jadi kita habis dah baca Fatihah, tu imam dah rakaat lagi, tapi sembahyang tu sembahyang jahriyah. Rakaat pertama, rakaat kedua sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Maka ketika tu apa yang dituntut kepada kita adalah mendengar bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kita dengar bacaan tu imam. Dengar bacaan tu imam dapat pahala. Baik, tapi kalau sekiranya sembahyang tu sembahyang sir, sembahyang perlahan, kita tak dengar bacaan tu imam, maka kita penuhkan ruang hak yang ada dengan baca surah. Baca mana-mana ayat Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Pada sujud dan rakaat sama. Kalau imam rakaat lama Rakaat lama, kalau tu imam rakaat lama, kita perbanyakkan tasbih dalam rakaat. Kita perbanyakkan tasbih dalam rakaat, perbanyakkan tasbih dalam sujud. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Ada kita ya. Kata kami lah. Jadi alhamdulillah. Allah masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala, maka sampai di sini dahulu program kita pada hari ini insyaallah. Jadi sebelum itu saya majlis menjemput Ustaz Abdul Hakim, pegawai penjelas takmir dari Pahang, untuk memberi ucapan resmi penangguhan program kita pada hari ini. Jadi ini majlis mempersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bersama sahabat saya Fadil Ustaz Syukri selaku pengawas pentadbir masjid bagi daerah Robin, yang dikasihi dan dihormati dilayakan Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiyah bin Haji Hussein selaku pendiskusi dan pendaurah kita pada hari ini. Juga yang dihormati para hadirin hadirat guru ta'amir, para ilmuwan, para asatizah, para guru agama, serta anak-anak pelajar daripada Tahfiz dan pondok. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Fadil Tuan Guru Ustaz di atas kesudianlah bagi memberi sedikit curah ilmu kepada kita semua pada hari ini dengan kehadiran yang merasakan juga, walaupun daripada target itu tak sampai, tapi kampanye ramai di kalangan kita ni dapat sesuatu lah, dan insyaAllah boleh diamal, khususnya kita sampaikan kepada sahabat kita yang tidak hadir ataupun yang tempat lain. Jadi mewakili Jabatan Islam Pahang, saya daripada ini bahagian masjid lah, ini ta'amir, sangat berbesar hati dan juga sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz atas slot pengisian pada hari ini yang banyak perbahasan yang mungkin sebahagiannya itu perkara yang terpencil yang kita baru tahu, pandangan-pandangan yang mungkin sebelum ini kita tak pernah dengar lah. Jadi dalam banyak juga permasalahan yang mungkin berlegal dalam lingkungan kita dalam masalah hukum ini, khususnya dalam bab solat yang dapat kita ambil pengajaran dan pelajaran. Jadi insyaAllah jabatan sangat mengalu-alukan program seumpama ini, dan dia dapat mengharapkan pada masa akan datang
program seumpama ini dapat diteruskan lagi, dan juga komitmen tuan-tuan lah selaku hadirin hadirat atau berartis satu hari penuh dan program seumpama ini mudah-mudahan Allah membalas. Jadi mewakili jabatan saya ucap terima kasih kepada pendaurah, kepada urus tim yang juga Dr. Gurumus lah yang cari sponsor bersama, dan juga kepada tuan-tuan hadirin hadirat selaku tetamu yang berada dalam majlis ilmu ini, jabatan mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi untuk akhirnya saya selaku wakil daripada Bahaya Masjid Jaid dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meresmikan penutupan diskusi daurah kitab Al-Qaul Kitab fi Ahkamil Ma'mum wal Imam untuk sesi ataupun kali pertama yang pada hari ini. Jadi pada itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Hakim, pegawai penjelas dan diberi faham, dan sekali lagi majelis menyebut Ustaz Al-Hakim bagi menyampaikan sedikit sahaja hati kepada Fadil Tuan Guru kita Ustaz Osama pada program ini. Jadi majelis mempersilakan. Jadi terima kasih kepada Ustaz Hakim. Jadi saya setakat itu dulu majlis menangguhkan pada program ini, dan terima kasih kepada Fadil Tuan Guru Ustaz Osama di dalam diskusi beliau pada petang ini, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan halaqah muslimah, guru takmir, imam, Malaysia, dan tuan-tuan guru yang hadir pada petang ini. InsyaAllah moga-moga ilmu yang kita dapat itu dapat kita tunaikan, laksanakan insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir, dan juga untuk makluman tuan-tuan, yang pertama bagi tuan-tuan imam khutbah dari Tuan Esok boleh lagi ambil petang ini, sempat lagi insyaAllah. Yang kedua, kita ada minum petang, buku gitulah kan, kita buat-buat lagi ada mereka umum kita ni. Jadi jadi pengen kita insyaAllah. Jadi anak-anak pelajar tu mantap itu boleh makan sekali. Yang ketiga, malam ni Fadil Tuan Guru kita bawa ke Jamaah Ma'al Hijrah di Beda Senen Surau Pelangiman. Jadi yang berkelapangan insyaAllah boleh di sana. Yang keempat, pada subuh esok kita bawa Fadil Tuan Guru juga di Hafiz Al-Pontian insyaAllah. Jadi boleh hadir bersama solat Jumaat. Besok panjang sikit, dah sempat hadir tu kan, sujud jadah esok. Yang mana nak jadi imam tu boleh hadir awal. Kita biasa buat sikit bagi imam muda insyaAllah. Tapi muda imam tadi dia cakap saya, kita nak Fadil Tuan Guru jadi imam bagi sekolah. Kan boleh je lah. Ya. Allah Allah. Kami berkat yang datang. Jadi yang terakhir, insyaAllah darah ni kalau di Mesir pun saya tak tahu apa yang kita jawab, tapi insyaAllah kita akan cuba usaha bagi untuk akan datang. Kita buat lagi insyaAllah. Kita ada 2-3 buah kitab yang kita merancang untuk buat pada tahun ini insyaAllah. Jadi kehadiran saya mengharapkan tuan-tuan hadir je lah kan, makan free, rehat ekor sangat tak fungsi, tapi ini dah perlu tutup sejuk kan, ya. Jadi kita untuk bagi kitab ni insyaAllah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi hari pada ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jadi kita ada sesi dialog. Ada